Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa ba'du, fa hadhihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil islamil ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narju minallah an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinah wa billahi taufiq. Penulis dia siapa tuan-tuan? Syekh Ahmad bin Zain ibn Alawi al-Habashi. Jadi beliau seperti biasa mulakan dengan hamdalah, selawat, salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau telah sebut dua hadis berkaitan dengan menuntut ilmu. Hadis yang pertama, talabul ilmi fariidah ala kulli muslimin. Sebahagian ulama menilai hadis ini sebagai hasan. Banyak jalan dia, tapi sebahagian kata walaupun banyak jalan dia, hadis ini masih lagi dhaif. Dan atas takdir hadis ini sahih ataupun hadis ini diterima, talabul ilmi fariidah, kata para ulama, kefarduan menuntut ilmu ni ialah pada perkara-perkara yang fardu ain. Bukan semua ilmu kena tuntut, tetapi ilmu-ilmu yang fardu ain. Betul tak? Sebagaimana kita tahu ada ilmu yang fardu ain, yang mana semua, setiap seorang daripada kita yang mukallaf kena tahu. Dan ilmu ada yang mana fardu kifayah. Fardu kifayah ni kena adalah, orang kata ulama-ulama yang mengetahui selok-belok ilmu tersebut. Sekira-kiranya kalau ada orang datang tanya soalan dan seumpamanya, mereka boleh selesaikan. Cuma ada salah faham terhadap ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni bukanlah hanya solat, taharah, puasa sahaja. Ilmu fardu ain ni ialah ilmu yang mana wajib seseorang itu pelajari apabila dia terlibat dengan sesuatu perkara. Kalau dia nak berjual beli, maka pada waktu tersebut fardu ain kepada dia untuk dia belajar ilmu berkaitan jual beli, supaya dia tidak masuk dalam perkara-perkara yang haram, terlibat dengan riba, zalim dan seumpamanya. Betul tak? Kemudian kalau dia nak nikah kahwin, maka wajib dia belajar. Kalau dia ada duit lebih daripada keperluan dia, nisab dia dan seumpamanya, maka dia kena keluarkan zakat. Maka wajib dia belajar. Kalau dia ada binatang ternakan ataupun dia bertani, wajib dia belajar berkaitan dengan zakat dan seumpamanya. Betul tak? Tapi kalau miskin, papa kedana seperti kita ni, paling kurang kita kena tahu tentang zakat fitrah je lah. Betul tak? Boleh tak ayah kita bayar zakat fitrah untuk kita? Tak boleh, sebab kita baligh. Kalau kita tak ada duit, dia bagi duit kita, kita bayar. Kalau tak wajib untuk kita bayar zakat fitrah. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Zakat fitrah, satu orang ketua keluarga dia kena bayar. Betul tak? Orang yang mana berada di bawah tanggungan dia. Tapi apabila seseorang budak tu dia telah baligh, tak, baligh ni dengan tanda-tanda baligh yang tuan-tuan tahu lah, sama ada keluar mani bagi orang lelaki pada umur yang sepatutnya keluar mani, ataupun orang wanita keluar haid pada umur yang sepatutnya dia keluar haid, ataupun dia mimpi, ataupun kalau dia tak mimpi, tak keluar haid, tak keluar mani, maka cukup umur dia 15 tahun, tak, mengikut kiraan bulan Islam. Pada waktu tersebut dia dikira sebagai seorang yang baligh. Maka terlepas dia daripada tanggungan ayah dia, dia kena kerja sendiri. Dah kau kira, betul tak? Dia kena kerja sendiri, cari duit sendiri. Tapi let's say kita kata dia kerja pun tak boleh duit juga, tak ada duit yang lebih daripada keperluan dia untuk malam hari raya dan hari raya. Betul tak? Maka tak wajiblah zakat fitrah pada dia. Bahkan dia boleh terima zakat pula. Betul tak? Tapi kalau ayah dia nak tanggung dia juga, ayah dia nak tanggung dia, bagi duit belanja dan seumpamanya, ayah dia nak bayar zakat fitrah untuk dia, boleh. Tapi dengan cara ayah dia kena duit itu kepada dia, dia bayar sendiri. Kan benda ni kan selalu orang permasalahkan kan. Betul tak? Boleh tak ayah tu, kita duduk universiti tak balik raya lagi, tak cuti untuk hari raya lagi, ayah kita bayar siap-siap dah zakat untuk kita, boleh tak boleh? Setahu saya tak boleh, sebab kita dah balik. Kena ayah tu duit ke kita dan kita bayar sendiri. Faham tak? Ataupun lepas kita dapat duit itu, kita wakilkan ayah kita untuk bayar.
Nampak tak? Lepas tu timbul isu pula, di mana wajib kita bayar zakat fitrah. Mazhab Syafi'i kita kena bayar di tempat kita akan sambut hari raya, matahari terbenam akhir Ramadan. Jadi kalau kita bayar awal bulan lagi, atas dasar boleh kita bayar bermula awal bulan Ramadan. Betul tak mazhab Syafi'i? Betul tak? Jadi tapi kita bayar di UIA, kita balik ke Kelantan sebagai contoh, sah tak zakat fitrah tu? Ada sebahagian masyarakat kata tak sah, sebab dia wajib untuk keluarkan zakat tersebut bila, tuan-tuan? Wajib ialah bila terbenam matahari terakhir. Betul tak? Dan di mana dia kena keluarkan? Di tempat dia berada. Hak dibenarkan keluar awal apa semua tu kalau kita keluarkan di tempat tu dan terbenam di situ. Ada hak kata lagu tu. Jadi isu-isu macam ni bukan saya nak bagi fatwa sah tak sah. That's not my point. Point saya ialah bila kita terlibat dengan sesuatu masalah, wajib untuk kita belajar. Betul tak? Wajib untuk kita tanya ahli ilmu. Kalau kita tak tahu, kita pergi tanya ustaz tu kata sah, tak payah qada dah zakat fitrah tu. Okey, khalas. Habis dah lah tanggungjawab kita sebagai satu orang muqallid. Betul tak? Muqallid ni, tuan-tuan, dia akan selamat bila-bila. Yang paling penting satu je dia kena buat. Dia kena pergi tanya ahli ilmu dan dia kena ijtihad untuk cari ahli ilmu. Lagu mana dia nak ijtihad? Biasanya ulama kata sama ada tengok dia ni wara' salih ataupun dia alim. Tapi sebenarnya nak kata dia alim, kita kena tengok atas dasar dia alim. Orang tu nak tahu lagu mana orang tu alim ke tak. Sebab dia bukan ada ilmu pun. Dia tak ada nak filter, ustaz ni alim, ustaz ni tak alim. Sijil pun kayu ukur, betul tak? Sebagaimana serban dengan jubah juga pakai kayu ukur. Ramai je nipu pakai serban pakai jubah. Bodoh pun ramai pakai serban pakai jubah tak? Jadi lagu mana? Hak tu pun kena ijtihad. Jadi biasanya orang akan ijtihad mengikut uruf lah, sama ada mengikut sijil ataupun mengikut warak dia. Jadi dia ijtihad, aku percaya ke ustaz ni. Dia pergi tanya, ustaz, saya duk UIA awal Ramadan, hari pertama, hari kedua saya bayar dah, tapi saya duk UIA, kemudian saya pun balik 2-3 hari nak raya saya balik. Saya dengar fatwa kata kena bayar di tempat matahari terbenam hari terakhir Ramadan. Jadi bagaimana, saya dah bayar sebelum ni? Ustaz kata tak apa, settle dah, tak ada masalah. Ustaz tak perlu ayat dalil pun, tak wajib untuk bagi tahu dalil pun. Tapi kita kena percaya bukan ustaz bijak. Nampak tak? Tahu tak bijak? Maksud bukan ustaz pandai-pandai buat. Dah ustaz hari ni ramai pandai-pandai buat. Jadi lepaslah kita. Muqallid ni, tuan-tuan, dia akan betul semua. Ahli ilmu, kalau dia betul, dia akan betul semua juga. Maksudnya bukan betul semua kan, dia untung semua. Sebab dengan susah payah dia belajar, dia akan naik darjat dia. Betul tak? Kalau dia mujtahid, salah dapat 2. Salah dapat 1, betul dapat 2. Tapi kalau buat-buat jadi ahli ilmu, sedangkan dalam keadaan tidak cukup ilmu dia tidak belajar, maka benda tu dosa. Tapi orang hak muqallid ni, dia akan sentiasa selamat. Tetapi darjat dia rendah lah. Nampak tak? Berbeza dengan orang yang mana buat-buat belajar. Hak tu banyak dosa lagi lah kalau duk kira. Dia mengajar dalam keadaan dia tak tahu, bercakap tentang hukum hakam Allah dalam keadaan dia tidak pasti, dan seumpamanya. Nampak tak, tuan-tuan? Semalam orang share, ustaz dah suki hai. Tak, ustaz dah suki ni. Dia kata satu orang isteri tidak boleh angkat suara dia kepada suami. Sebab apa? Takut, bukan takut, memang akan hancur lebur segala amalan dia. Solat dia rosak, puasa dia rosak. Jadi kita tertanya-tanya, daripada mana dalil? Adakah nak qiyas kepada Nabi SAW? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bila kita nak kata ihbatul a'mal ataupun ihbat, maksudnya hilang amalan sebab satu orang suami, satu orang isteri dia tengking suami dia satu hari. Mungkin dia berada dalam keadaan nusyuz dan seumpamanya. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam bab nusyuz dalam kitab fiqh, dalam bab mulut ni tak jadi nusyuz dah, memang retina tu lagu tu mulut dia. Kalau nak kira nusyuz, hari-hari nusyuz, memang mulut dia huduh, memang lagu tu senang cerita. Mulut kita orang jatuh pun huduh juga, tapi nak royaknya benda tu majbul. Jadi bila benda tu dah dicipta lagu tu, mulut dia lagu tu, jadi ulama tak kira benda tu sebagai nusyuz. Masa kita ngaji benda tu, ustaz kita kata apa? Ustaz kita kata jangan royak, kau retina bahaya, kau berat jadi mulut dia. Nampak tak? Jadi ada benda yang dikira nusyuz, ada benda tidak dikira nusyuz. Benda tu kena belajar lah. Masa kita ngaji bab nikah kahwin, nafkah ke apa ni, memang kerjanya syekh ngumpat bini dia. Tu je lah senang cerita. Sebab masyakil tuan-tuan. Ala kullin, tak apalah.
Saya nak ayat apa saat ni? Saya nak ayat benda tu wajib untuk kita belajar bila kita terlibat dengan benda tersebut. Faham tak? Bukanlah fardu ain ni kita bilang daripada taharah, solat, puasa, zakat, haji. Mungkin itu tak wajib haji pun, dia miskin apa-apa kedana macam kita tuan-tuan. Tak, lah ni haji sama ada kita kena tunggu kuota ataupun 35,000, 45,000, 50,000. Siapa ada tuan-tuan? Tak ada. Jadi kita tak perlu sesakkan kepala kita pergi ngaji kitabul hajj. Nampak tak? Sebab benda itu bukan fardu ain kepada diri kita, faham tak? Tapi bila kita nak pergi buat umrah, kita nak pergi buat haji, pergilah kursus haji, pergilah kursus umrah. Itu sahaja. So, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim, kata para ulama, ialah fardu ain. Dan fardu ain ni tidak semestinya taharah, salat, puasa, zakat, haji satu package macam tu. Faham tak? Fardu ain, apa yang wajib kita ketahui apabila kita terlibat dengan isu tu. Mungkin tak wajib pada kita berkaitan dengan zakat sebab kita miskin. Tak wajib pada kita berkaitan dengan haji umrah sebab kita miskin. Tapi wajib apabila melibatkan jual beli, apabila melibatkan sewa, apabila melibatkan pinjam meminjam, apabila melibatkan perkahwinan. Nampak tak? Dan mungkin juga kerana berkahwin tu kita wajib untuk belajar masalah darah haid. Bukan semestinya keluar darah itu ialah darah haid. Mungkin saja dia darah nifas. Mungkin saja dia darah istihadah. Nampak tak? Tidak semestinya keluar darah mewajibkan kita mewajibkan kita untuk tidak salat. Tidak keluar darah wajib untuk salat. Mungkin itu ialah tuhur antara dua haid. Yang mana atas qaul sahab semua tu dikira sebagai waktu tidak suci. Betul tak? Jadi banyak benda kita kena belajar. Nampak tak? Bila wajib kita, bila kita wajib belajar bila kita terlibat dengan perkara tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Orang perempuan kalau haid dia betul, dia tak wajib belajar pasal istihadah. Dia tahu bulan sekian ini waktu dia. Dia kenal darah dia dan seumpamanya lah. Dan dia tak pernah berlaku istihadah dalam hidup dia. Jadi dia tak perlu belajar pasal istihadah. Hak panjang-panjang mutahayyirah lah, gapo lah, benda hak panjang-panjang dalam kitab fiqh tu kan yang banyak orang perempuan tak tahu, tapi ustaz lelaki lebih tahu. Sebab apa? Sebab dia main sokmo, orang duk bukan dia main sokmo, maksudnya dia baca sokmo, orang mari tanya sokmo. Kadang-kadang ustazah mari tanya ustaz. Pasal apa? Pasal haid dan juga istihadah. Pelik lah. Tapi pada waktu tersebut mungkin jadi fardu kifayah daripada kita untuk kita tahu kan. Wallahu a'lam bissawab. Shalom. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bi tariqan ila al-jannah. Wa ba'du fa hadhihi masailu mukhtasarah. Dia kata ini buku ni, matan ini ialah masail mukhtasarah. Apa itu masail? Masail jamak kepada masalah. Apa itu masalah? Ma yubarhanu bihi fil ilm, iaitu apa yang ingin kita buktikan di dalam ilmu. Kalau dalam masalah fiqh ni kan kita nak kata sah, batal, halal, haram, itulah dinamakan sebagai masalah. Dan mukhtasarah yang sangat ringkas min ba'di kutubi Hujjatul Islam Al-Ghazali, yang mana diambil daripada kitab-kitab Hujjatul Islam Al-Ghazali, galiban secara umumnya daripada kitab Hujjatul Islam Al-Ghazali. Imam Ghazali rahmatullahi alaih tuan-tuan, dia ni satu orang yang alim kabir, meninggal tahun 505 Hijrah. Hujjatul Islam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, anak murid kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahmatullahi alaih, antara pemuka besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Beliau ada banyak kitab. Antara kitab kita selalu dengar ialah Ihya Ulumuddin, betul tak? Beliau ada kitab Bidayatul Hidayah. Beliau ada kitab-kitab fiqh yang masyhur, Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Daripada Al-Wajiz itulah, dan beliau ada Al-Khulasah. Daripada Al-Wajiz itulah keluarnya kitab Al-Muharrar oleh Al-Imam Ar-Rafi'i rahmatullahi alaih. Kemudian keluarnya kitab Minhajul Talibin dengan segala apa panggil dia punya furuk-furuk dia itulah, dengan Rawdatul Talibin, dengan Rawdatul Talib, macam-macam lah. Semua tu bermula daripada Al-Wajiz. Yang mana Al-Wajiz itu ialah ikhtisar kepada Nihayatul Matlab oleh Imam Al-Haramain rahmatullahi alaih. Hak ni tuan-tuan kena bacalah sejarah perkembangan mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Tapi saya rasa min ba'di kutubi Hujjatul Islam, dia tengoklah tuan-tuan, kalau berkaitan dengan bahagian yang ketiga belakang akhlak,
pembersihan hati, penyucian jiwa dan seumpamanya, mungkin daripada kitab Ihya, mungkin daripada kitab Bidayatul Hidayah dan seumpamanya. Kalau dalam fiqh, mungkin juga daripada Bidayatul Hidayah, sebab Bidayatul Hidayah ni dia ada bab-bab fiqh di samping bab akhlak dan seumpamanya. Nak kata daripada kitab-kitab fiqh yang besar-besar, saya tak rasalah dia ambil daripada Al-Khulasah, dia ambil daripada Al-Wajiz dan seumpamanya, sebab tu kitab yang sangat besar. Jadi saya rasa ni dia ambil daripada kitab seperti Ihya ataupun Bidayatul Hidayah. Lebih kurang tu je saya rasanya. Sebab dia pun tak royak daripada kitab ni hak mana, dan syarah pun tak royak daripada kitab mana. Tapi kalau tuan-tuan tengok An-Nawawi Al-Jawi, dia syarah juga kitab ni Ar-Risalatul Jami'ah. Cuma saya nak kena check apa nama kitab dia. Syarah Al-Jawi ala Ar-Risalatul Jami'ah. Ar-Risalatul Jami'ah. Ustaz kita kata jumpa je nama Nawawi Al-Jawi ni, beli belakang buku dia. Memang kebanyakan pun kalau kita jumpa kita beli. Ada ni dalam media fire. Ya, saya tengok Pak mu tahu tak aku kecek besar apa ni? Semua pak mu tak tahu aku kecek apa. Tajuk dia Bahjatul Wasail bi Syarh Masail, iaitu masail Ar-Risalatul Jami'ah ko. Tajuk dia sekejap dia suruh wait for chat ni lama tu. Kamu tahu tak aku agama ni? Apa pun tak nyautnya? Gitulah nak ayatnya. Tuan-tuan boleh baca lah, sebab Syekh Nawawi Al-Jawi ni juga dia syarah kitab Bidayatul Hidayah oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali. Tak silap saya Maraqil Ubudiyah. Kitab tu kita baca di Jordan masa kelas talaki di rumah. Bukanlah kelas talaki sangat pun, lebih kepada kelas orang kata study group lah. Syekh Nawawi Al-Jawi dia syarah juga kitab tu. Jadi wallahu alam. Dia apa pembahasan ni? Wa ba'd hadhihi masail mukhtasarah min ba'd kutubi Hujjatul Islam Al-Ghazali. Ya tak ayat kitab mana. Saya cuba untuk rasalah daripada kitab mana. Ghaliban man 'arafaha wa 'amila biha narju min Allah an yakuna min ahli al-'ilm zahiran wa batinan wa billahi at-taufiq. Saya tak terjemahlah hak apa panggil. Hak bukanlah tak penting, tapi tuan-tuan pandai belaka dah ke bahasa Arab. Sini kalau dalam syarah ni dia kata waqad allafa kutuban kathiratan nafi'ah minha Ihya Ulumuddin wa kitab Al-Arba'in fi Usuluddin wa Minhajul Abidin. Minhajul Abidin jolaf kitab dia. Ada orang kata bukan kitab dia, wallahu alam. Kita dah ngaji sikit Minhajul Abidin. Hak dia kalau Minhajul Qasidin oleh Ibnu Qudamah, wallahu alam Minhajul Abidin dicetak dan dinisbahkan kepada dia, tapi saya ada dengar yang kata Minhajul Abidin ni bukan hak dia, wallahu alam. Wa Bidayatul Hidayah wa Jawahirul Quran wal Iqtisad fil I'tiqad wa Tahafut al-Falasifa wal Maqsid al-Asna fi Syarh Asma'illahil Husna wal Basit wal Wasit wal Wajiz wal Khulasah fil Fiqh wal Mustasfa min ilmi al-usul wa ghairu dhalika min al-kutub an-nafi'ah. Cuma kita tak tahu daripada kitab mana hak dia ambil untuk matan ni. Tapi hak saya rasanya lah dia ambil daripada Ihya Bidayatul Hidayah. Wallahu alam. Qismut Tauhid. Faslun fi arkanil Islam. Arkanul Islam khamsatun. Tuan-tuan tahu belakang dah ni. Masa saya kata darjah 4, darjah 5 mula kita ada kafar, kemahiran asal fardu ain kan. Bahasa Melayu. Kita kena ngapa hak tu je mula. Walaupun dalam bahasa Melayu tetapi isinya ialah daripada Arab lah juga. Cuma dia mudahkan untuk budak kita.
Arkanul Islam khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa shaumu ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ma'al ikhlasi wat tasdiq. Dia kata ma'al ikhlasi wat tasdiq, dengan ikhlas, iaitu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amalan nak kita buat ni, tasdik, kita membenarkan, iaitu dia berpunca daripada iman lah. Bukan kita buat tu kerana riak, ataupun kita buat kerana keduniaan seperti golongan munafikin. Tak, dia mengaku beriman, semayang bersama dengan Nabi, berjihad bersama dengan Nabi, tetapi tujuan dia bukan kerana Allah Ta'ala. Tujuan dia ialah kerana keduniaan, supaya tidak dipulau oleh orang Islam, dapat harta benda keduniaan daripada Baitul Malil Muslimin, dapat berniaga, dapat nikah kahwin dengan orang Islam dan seumpamanya. Tapi fid darkil asfali minan nar, mereka berada di dalam neraka yang paling dalam sekali. Sebab apa? Sebab mereka walaupun buat amal bukan semata-mata kerana Allah dan bukan kerana membenarkan. Faham tak? Faman lam yakun mukhlishan biqalbihi fahuwa munafiq, wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafir. Ada tak faham ke? Faham belaka tak? Ngaji syariah belaka tak? Faslun fil iman wa aslul iman. Apakah maksud iman? Kalau ahli sunnah, iman ni tuan-tuan, dia qaulun wa amal. Satu, tasdik lah dalam hati kita. Beriman tu maksud kita mengiyakan, kita percaya, kita membenarkan. Tetapi dalam masa sama, mesti kita kena ucap dengan lidah kita, iaitu syahadah. Kemudian kita kena buat amal. Al-iman ma waqara fil qalb. Iman ni benda yang tertancap, kemas, kukuh dalam hati kita. Wa saddaqahu al-amal, tetapi dibenarkan oleh amal. Jadi ahli sunnah kata al-iman qaulun wa amal. Iman ialah kita sebut dengan mulut kita, ikrar dengan lisan kita, dan dalam masa sama amal. Cuma dalam masalah amal tuan-tuan, ada amalan yang mana kalau seseorang itu tidak buat, dia masih lagi dikira sebagai satu orang yang mana beriman. Dia tidak terkeluar daripada daerah Islam. Tetapi ada amalan yang mana kalau seseorang itu tidak buat, ulama sebahagiannya mengatakan dia terkeluar daripada daerah Islam kepada daerah kafir. Dan khilaf ni kuat di mana tuan-tuan? Dalam masalah orang meninggalkan solat secara sengaja. Tak, ada sebahagian ulama mengkafirkan, ada sebahagian ulama kata dia tak kafir selagi mana dia tidak mengingkari kefarduan solat tersebut. Jadi khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini bukan khilaf lafzi, dia adalah khilaf hakiki maknawi, iaitu memang ada khilaf. Kalau tak buat sebahagian amal, memang terkeluar daripada Islam. Dan khilaf ini sangat kuat pada masalah salat. Pada masalah puasa, zakat, haji ada juga khilaf. Tetapi khilaf itu lebih ringan. Nampak tak? Semakin banyak bilangan yang mengatakan tidak terkeluar daripada Islam kalau meninggalkan puasa secara sengaja, tidak bayar zakat secara sengaja, tidak buat haji secara sengaja, walaupun dah cukup syarat. Masih ramai yang kata mereka masih lagi berada di dalam Islam. Tetapi siapa yang mana tidak salat secara sengaja tanpa keuzuran, walaupun dia tidak menafikan kefarduan salat tersebut, ramai ulama yang mana kata dia telah terkeluar daripada Islam. Khilaf dia hakiki maknawi dalam masalah ni, bukan khilaf lafzi. Sebahagian ulama daripada golongan Maturidiyah terutamanya, sebab Maturidiyah ni kebanyakan bermazhab Hanafi lah. Ulama-ulama mazhab Hanafi banyak Maturidiyah. Mereka kata apa? Mereka kata iman ni ialah tasdiq semata-mata, membenarkan dengan hati, dan amalan ni ialah pelengkap. Betul tak? Amalan ni ialah pelengkap. Jadi mereka ni berselisih pendapat dengan golongan majoriti di kalangan ahli hadis. Jadi ahli hadis, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Muhammad, Imam Malik dan seumpamanya, mereka kata al-iman qaulun wa amal. Jadi Abu Hanifah dan ulama-ulama mazhab Hanafi, mereka kata iman ni apa? Tasdik dengan hati sahaja. Sebab tu golongan ahli hadis telah menggelar golongan mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih sebagai murji'ah. Murji'atul fuqaha, yang mana mengeluarkan amal daripada iman. Jadi dalam kitab-kitab syarah hadis yang ditulis oleh ulama mazhab Hanafi, terutamanya yang mutaakhir ni lah daripada India dan seumpamanya, mereka mengatakan bahawasanya khilaf di kalangan ahli hadis dan juga ulama-ulama bermazhab Hanafi Maturidiyah ni adalah khilaf lafzi,
iaitu khilaf yang mana tak membawa kesan. Tetapi sebenarnya dia bukan khilaf lafzi, dia khilaf hakiki ma'nawi pada sesetengah benda, terutamanya solat. Nampak tak? Jadi sekarang ahli sunnah dia kata al-iman qaulun wa amal, dan qaul dan amal ini terbina di atas i'tiqad hati. Sini dia kata wa aslul iman an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjud. Asal iman itu kamu beriktikad bahawasanya Allah SWT itu wujud. Semalah nak syarah panjang lebar tuan-tuan, sebab ni berkaitan dengan akidah. Wa annahu ta'ala wahid, bahawasanya Allah SWT itu esa, la syarikalah, tidak ada syirik sekutu baginya, wala mithlalah wala syabihalah. Okey, perkataan mithla dengan syabih dari sudut bahasa maksudnya sama sahaja. Tidak ada sekutu bagi Allah SWT, tidak ada yang sama dengan Allah SWT dari segenap sudut, tidak ada yang menyerupai Allah SWT dari segenap sudut. Laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tapi kalau tuan-tuan ngaji kita akidah dari sudut istilah, ada yang bezakan antara mithal dan juga syabih dan juga nazir. Ini tiga istilah yang selalu digunakan: mithal, syabih dan juga nazir. Nazir ni tuan-tuan biasanya sama dari satu sudut ataupun beberapa sudut, tetapi bukanlah orang kata sudut yang majority. Maksudnya kalau ada 10 sifat, mungkin dia sama dalam 2 sifat, 3 sifat. Nampak tak? Hal tu disebut sebagai nazir. Sebagai contoh, fulan naziru fulan fil fiqh. Fulan lebih kurang dengan fulan dalam masalah fiqh. Tapi dalam masalah bahasa Arab, masalah hadis, masalah Quran, tak serupa. Hak tu dia guna perkataan nazir. Faham tak? Kalau syabih, menyerupai dalam banyak sifat. Kalau ada 5 sifat, mungkin 3 sifat, 4 sifat sama. Jadi kita fulan syabihun bi fulan fi kadha wa kadha wa kadha. Nampak tak? Kalau mithil ni tuan-tuan, pada semua sifat. Fulan mithlu fulan, maksudnya 100% serupa. Nampak tak? So sekarang dinafikan bagi Allah SWT itu wujudnya syarik. Mungkin kita kata syarik di sini wallahu alam, sekutu lagu mana, nazir kau gapo tak kisahlah. Tapi yang paling penting tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wala mithlalah, tidak ada yang sama semua sifat dengan Allah Taala. Wala syabihalah, dan tidak ada yang mana menyerupai Allah SWT pada kebanyakan sifat. Nampak tak? Laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah SWT yang mana telah menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Wa khalaqal mauta wal hayah, telah menciptakan kematian dan juga kehidupan. Wa ta'ata wal ma'asiyah. At-ta'ata wal ma'asiyah, dialah Allah mana menciptakan ketaatan dan juga kemaksiatan. Hak ni tempat yang penting lah antara perbezaan ahli sunnah dengan Mu'tazilah dalam masalah khalq af'alil ibad. Sebab Mu'tazilah ni kata Allah SWT buat benda yang baik sahaja, benda yang tak baik Allah Ta'ala tak buat. Manusia buat sendiri perbuatan dia. Sebab tujuan dia baik tuan-tuan, dia tidak mahu nisbahkan keburukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Allah Ta'ala hanya cipta benda-benda yang baik. Tetapi ahli sunnah kata Allah SWT, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala hanya disifatkan dengan kebaikan. Yang buruk ni tuan-tuan, sifat pada perbuatan makhluk. Tetapi izin benda tu berlaku ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu orang manusia yang mana ada qudrah mutlaqah, kemampuan mutlak untuk buat apa sahaja dia suka. Semuanya adalah dengan izin daripada Allah. Sama ada benda tu Allah suka ataupun benda tu Allah tak suka, tu cerita lain. Nampak tak? Benda yang Allah izinkan berlaku tidak bermakna Allah SWT suka. Sebab tu dalam masalah mahabbah, cinta ni dia ada dua. Ataupun dalam masalah, bukan cinta, dalam masalah iradah, apa yang Allah SWT izinkan berlaku, dia ada dua. Satu iradah kauniyah, benda yang mana Allah Ta'ala buat sebab macam tu. Satu orang ambil pisau, dia tikam kawan dia, dia bunuh kawan dia. Benda itu Allah SWT jadikan mengikut sebab musabab. Kan bila kena benda tajam, biasanya matilah. Tetapi adakah Allah SWT suka benda tersebut? Allah Ta'ala tidak suka. Nampak tak? Benda yang berlaku atas dasar sebab musabab itu dinamakan sebagai iradah kauniyah.
Adapun suka tak suka Allah SWT, redha tak redha Allah SWT pada satu-satu perbuatan, itu dinamakan sebagai iradah syar'iyah. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok perbuatan manusia sebagai contoh, perbuatan manusia itu sendiri yang mana disifatkan dengan baik ataupun buruk. Kalau kena dengan apa yang Allah SWT nak, benda tu jadi baik. Kalau tak kena dengan benda yang Allah SWT, kalau tak kena dengan benda yang Allah SWT nak, benda tu jadi buruk. Sebagai contoh, ambil pedang. Kalau kita hunus pedang tersebut kepada satu-satu orang, kita tikam dia sampai dia mati. Kalau kita buat tanpa kebenaran syarak, atas dasar udwan, atas dasar kita ingin menzalimi dia, ataupun kita ingin melakukan perbuatan yang buruk pada dia, maka benda itu adalah satu perbuatan yang buruk, jatuh dalam bab membunuh, berdosa. Betul tak tuan-tuan? Tetapi kalau pedang yang sama kita tikam satu orang kafir dalam medan jihad, dalam peperangan, maka perbuatan itu baik. Jadi perbuatan tikam tu, guna pedang yang sama, tikaman yang sama, kena pada orang, benda itu akan disifatkan sebagai baik ataupun buruk jika perbuatan tu kena dengan syariat Allah ataupun tidak kena dengan syariat Allah. Betul tak? Yang disifatkan dengan baik buruk ni tuan-tuan ialah perbuatan manusia mukallaf itu. Kalau satu orang budak yang mana masih belum akil baligh, dia ambil pisau, la qadarallah, dia pergi tikam ayah dia, adakah kita kata perbuatan tu buruk? Kita tak kata perbuatan tu buruk sebab dia ghairu mukallaf. Nampak tak? Allah Subhanahu Wa Taala yang benarkan benda tu berlaku. Dah anak dia ditikam, walaupun anak dia umur 7 tahun, pergi tikam. Dunia ni berjalan atas dasar sebab musabab. Maka perbuatan Allah kita tidak kata benda tu baik, kita tak kata benda tu buruk. Semua benda yang Allah buat semua baik belaka. Nampak tak? Semua ada hikmah belaka, walaupun kita tak tahu. Tetapi perbuatan makhluk yang disifatkan dengan baik ataupun dengan buruk, bila cukup syarat dia sebagai satu orang mukallaf. Hatta kalau orang gila nak pergi curi harta orang, kita sebut curi, tetapi dia orang gila yang ghairu mukallaf, kita tak panggil curi dah benda tu. Kita tak sifatkan benda tu sebagai baik ataupun buruk. Betul tak? Sebab dia ghairu mukallaf. Jadi tidak ada masalah bila ahli sunnah kata Allah SWT yang menciptakan ketaatan dan juga maksiat. Sebab ketaatan itu adalah dari sudut pandang terhadap mukallaf itu, buat sebagaimana Allah nak. Dan maksiat adalah melihat kepada sudut pandang mukallaf itu, dia langgar apa yang Allah Ta'ala suruh. Adapun wujudnya maksiat tersebut adalah dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Was-sihhata was-saqam, dan dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana memberikan kesihatan dan juga kesakitan. Wa jami'al kauni wa ma fihi, dan dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, makhluk-makhluk ini, apa yang ada di dalam alam semesta ini selain daripada Allah, semua makhluk. Wa khalaqal khalaiqa wa a'malahum, dan dialah Allah SWT yang mana telah menciptakan makhluk-makhluk dan juga amalan-amalan mereka. Apa maksudnya? Dialah Allah yang mana izinkan benda itu berlaku. Orang nak mencuri, memang dia nak mencuri, tetapi berlakunya perbuatan mencuri itu, ambil dalam keadaan sembunyi dengan niat untuk tidak pulangkan, itu kita takrifkan sebagai mencuri. Dia berjaya buat tu ialah dengan izin daripada Allah, walaupun Allah tak suka benda tu. Faham tak? Bukannya manusia yang reka ataupun manusia yang cipta kudrah dia sendiri. Nampak tak? Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana telah mentakdirkan, takdirkan yang menentukan arzaqahum, rezeki-rezeki mereka, wa ajalahum, dan juga tempoh tamat mereka, bila mereka akan mati, bila mereka akan hidup, lama mana akan mati. La tazidu wa la tanqus, tidak akan bertambah dan juga tidak akan berkurang. Tuan-tuan, dalam masalah la tazid wa la tanqus ni nampak bertentangan dengan dalil daripada hadis dan seumpamanya. Siapa yang mana ingin untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala panjangkan umur dia dan seumpamanya, maka dia kena hubungkan silaturahim sebagai contoh kan, ataupun ingin ditambah rezeki dia, maka dia kenalah hubungkan silaturahim. Jadi seolah-olah nampak macam umur ni boleh bertambah dengan amalan-amalan tertentu. So bagaimana kita nak gabungkan antara dua ni, la tazid wa la tanqus? La tazid wa la tanqus adalah pada ilmu Allah Ta'ala, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum Allah SWT ciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi, Allah SWT tahu belaka dah apa yang akan dipilih oleh umat manusia.
kerana sempurnanya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Benda ni dibahaskan oleh para ulama ketika mana membahaskan sifat ilmu Allah Taala. Sebab Allah Taala cipta 7 petala langit, 7 petala bumi. Allah SWT tahu dah berapa manusia mana dia akan hidupkan sejak daripada Adam AS sampailah bayi terakhir yang akan dilahirkan sebelum berlakunya hari kiamat. Dan daripada ni berapa orang yang mukallaf, cukup syarat, yang mana akil, baligh, sempurna panca indera, sampai dakwah yang sempurna. Betul tak? Jadi dikira sebagai mukallaf. Dan di kalangan yang mukallaf ni, berapa orang yang mana beriman, berapa orang yang tidak beriman, semua Allah Ta'ala tahu belaka dah. Kalau tuan-tuan ngaji dalam akidah tahawiyah dan seumpamanya, dalam syarah-syarah dia banyaklah dia bawa dalil, kata-kata salaf dan seumpama dalam masalah ni. Jadi saya cuba buat kesimpulan je. Jadi di kalangan yang mukallaf, tahu dah berapa orang akan kekal dalam kafir dan berapa orang akan masuk Islam. Betul tak? Dan dalam masuk Islam Allah Ta'ala tahu dah siapa di kalangan mereka yang mana akan melakukan maksiat, siapa di kalangan mereka akan melakukan ketaatan. Dan di kalangan orang yang mana melakukan ketaatan, Allah Ta'ala tahu dah berapa orang yang bila dengar hadis ni dia akan amal hadis ni. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, di sisi Allah Ta'ala semua benda ni la tazid wa la tanqus. Ahli syurga banyak mana, ahli neraka banyak mana, semuanya tidak akan berkurang bertambah pada ilmu Allah Ta'ala. Sebab kalau kata berkurang bertambah, menunjukkan kepada apa tuan-tuan? Menunjukkan kepada tidak sempurnanya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Dalam tahawiyah diberitahu lagi Allah Ta'ala tahu apa yang manusia akan buat dan akan pilih. Apabila datang Rasul, diturunkan Quran, diberi tahu kepada mereka akibat orang yang mana beriman, akibat orang yang mana kufur, apa yang mereka akan pilih. Hak tu pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu apa yang mereka akan amalkan. Jadi tuan-tuan, la tazid wa la tanqus ay fi ilmillah. Nampak tak? Ay fi ilmillah. Panjang lagi lah dia punya cerita ni. Risalah-risalah khusus lah ditulis dalam masalah ni. Antara ulama, mereka kata maksud akan ditambah rezeki, akan dipanjangkan umur itu adalah dengan makna majazi, iaitu dengan makna keberkatan. Umur dia 60 tahun, 60 tahun situlah. Tetapi kalau dia buat amalan-amalan sebagaimana disebut dalam hadis, dia akan diberi taufik untuk melakukan amal ibadat seolah-olah dia hidup lebih daripada 60 tahun. Hak ni antara pendapat ayah kepada Al-Imam Suyuti rahmatullahi alaih. Tapi Imam Suyuti tak setuju. Dia tulis risalah khusus, dia kata tak, penambahan itu ialah penambahan hakiki. Penambahan hakiki. Kalau atas dasar penambahan hakiki, kita kata maklumat tu bertambah berkurang pada ilmu malaikat, tetapi tidak pada ilmu Allah Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni pada setiap tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan buka kepada malaikat ilmu untuk 1 tahun. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzilin ke munzirin? Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin ke munzilin? Munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Cuma ulama berbeza pendapat apakah makna Lailah Mubarakah di situ. Ada kata malam Lailatul Qadar, ada kata malam nisfi Sya'ban. Tetapi yang masyhur di kalangan ulama tafsir itu adalah malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut Allah SWT buat keputusan. Allah SWT akan bagi tahu kepada para malaikat, umur fulan-fulan dia sepatutnya mati tahun ni, bulan sekian, hari sekian, detik sekian, masa sekian. Tapi kalau dia buat amal hak disebut dalam hadis dan seumpamanya, tambahlah. Nampak tak? Hak tu, penambahan tu adalah pada ilmu malaikat. Tetapi ilmu Allah Ta'ala la yazid wa la yanqus. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Panjanglah cerita tuan-tuan, kena baca dari risalah tu. Ni dalam syarah ni ayat belakang. Jadi tuan-tuan boleh beli dan boleh baca. Cumanya adalah dalam ni syarah istilah-istilah ulama kalam yang mereka sebut macam kam muttasil, kam munfasil, benda-benda tuan-tuan ngaji dalam maqulat dan seumpamanya. Jadi kalau kita tak ada asas ilmu kalam dan tak ada asas ilmu yang berkaitan dengan maqulat, mantik, mungkin kalau tuan-tuan baca syarah ni tak berapa nak faham. Tapi
Kalau tuan tak baca syarah ni pun, baca dia punya matan tu pun, itulah akidah orang Islam hak mudahnya. Hak ada dalam Quran, ada dalam hadis. Tak perlu nak syarah panjang-panjang dengan istilah yang pelik-pelik. Nampak tak? Wala yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi, dan tidak akan berlaku sesuatu perkara kecuali dengan qada Allah SWT dan juga qadar Allah SWT dan juga kehendak Allah SWT. Tuan-tuan, qada qadar dua istilah. Ada tiga pendapat. Ada yang kata qada qadar sama saja maksud dia. Ada yang kata qada ni Allah SWT predestined. Ustaz kita sebut predestined, yang telah ditentukan. Hak zaman azali dulu, Lauhul Mahfuz. Benda Allah Taala tentukan. Let's say kata Hanafi akan hidup 60 tahun. Hak tu qada sebelum Allah Taala cipta manusia lagi. Jadi bila saya mari ke dunia, let's say kata umur 60 mati, itu dinamakan sebagai qadar. Faham tak? Itu pendapat yang kedua. Pendapat ketiga dia kata apa yang Allah Taala tulis di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan manusia dan makhluk, itu dinamakan sebagai qadar. Bila benda tu take place dalam kehidupan dunia, itu dinamakan sebagai qada. Nampak tak? Tapi ala kullin, tuan-tuan pegang hak mana? Qada dulu ke qadar dulu? Ke qadar dulu ke qada lepas tu? Qadar dulu Allah Ta'ala takdir, dan bila qada ay awjada, Allah Ta'ala wujudkan benda tu. Okey. Dalil. Mana dalil? Tapi itu antara tiga pendapat lah. Saya tak baca pun syarah ni sebelum saya mari. Hak bahagian ni lah sebab saya tak saya baca. Tapi hak saya royak tu ada dalam ni belakang dah. Hak dalam masalah la tazid wa la tanqus, dia bagi contoh lah dengan umur ke apa semua kan. Contoh dia kata wasani annahu binisbati ila ma yadhharu lil malaikah wa fil lawhil mahfuz wa nahwi dhalik fayadhhar lahum fil lawhi anna umrahu 60 sana illa an yasila rahimah fa in wasalaha zida lahu 40 wa qad alima Allah subhanahu wa ta'ala ma sayaqa'u lahu min dhalik. والثالث أن المراد بقاء ذكر الجميل بعده فكأنه لم يمت حكاه القاضي وهو ضعيف أو باطل. Ini mesti Nawawi ayat ni kita dah. Calon nombor 3 ni saya tak sebut. Cuma nombor 1, nombor 2 tu saya sebut. Benda masyhur tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ngajar dah benda ni. Maksudnya patut lekat dalam kepala pagi hari lagi. Iradah ni apa tuan-tuan? Iradah kan Allah Ta'ala. Betul tak? Iradah wafqal ilm. Tertib dia mula-mula ilmu Allah Ta'ala ni kerana sempurna ilmu pengetahuan dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala inginkan sesuatu, kita terjemah iradah ni sebagai keinginan. Tapi kalau ulama-ulama kalam, dia akan terjemah iradah ni sebagai apa tuan-tuan? Dia akan terjemah iradah ni sebagai takhsis antara dua mungkin, antara dua benda yang mana boleh wujud dan boleh tak wujud. Jadi Allah Ta'ala takhsis, dia wujud ke tak wujud. Hukum akal tuan-tuan, puan nak dengar tak saya? Tapi hukum akal ni dalam kepala kita ni tuan-tuan, dia ada 3 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Betul tak? Yang wajib, wajibul wujud Allah Ta'ala, dia sahaja satu-satu zat yang mana wajib untuk ada dan mustahil untuk tidak ada. Faham tak? Wajib ada. Yang kedua ialah mustahil. Mustahil untuk ada iaitu kita kata zat yang mana syarik bagi Allah Ta'ala, syabih bagi Allah Ta'ala, mathil bagi Allah Ta'ala. Hak tu mustahil untuk wujud satu zat yang mana dua ilah lah senang cerita. Tak, yang mana sama kuat, mustahil untuk ada. Yang ketiga ialah jaiz ataupun mungkin, iaitu semua makhluk ni tuan-tuan. Wajib tak tuan-tuan ada? Mustahil tak tuan-tuan ada? Tak mustahil, tak wajib. Jadi kita ni mungkin antara wujud dengan adam, ada dan tak ada, dua tu adalah jaiz. Betul tak? Mungkin. Jadi sekarang iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, let's say berkaitan dengan saya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala takhsiskan antara wujud dengan tidak wujud. Dan apa yang berlaku realiti hari ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala takhsiskan wujud bagi saya, maka wujudlah saya. Nampak tak? Jadi iradah ni sebenarnya ialah takhsis antara dua benda yang mungkin. Sebagai contoh, antara ada dan juga tidak ada. Nampak tak? So itu maksud iradah. Tidak akan berlaku
sesuatu perkara kecuali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala adalah berdasarkan ilmu Allah Taala. Nampak tak? Kalaulah dalam kehidupan kita, tuan-tuan, mustahil untuk seseorang tu buat sesuatu benda tanpa panduan ilmu, maka bagi Allah Ta'ala min babi aula untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak buat sesuatu benda tanpa panduan ilmu. Betul tak? Sebab perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala penuh dengan hikmah walaupun kita tidak tahu. Nampak tak, tuan-tuan? Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala taksiskan, itu yang kita namakan sebagai qadar. Nampak tak? Bila benda itu berlaku, itu dinamakan sebagai qada. Nampak tak? Tak buat ni. Wa annahu ta'ala hayyun, dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu hidup. Cuma hidup Allah Ta'ala tak serupa dengan kita, tuan-tuan. Alimun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha mengetahui, muridun, berkehendak, qadirun, maha berkuasa, mutakallimun, sami'un, basir. Takkan nak kena terjemah, tuan-tuan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah SWT mengetahui apa yang mana dikhianati oleh mata dan apa yang disimpan ataupun disembunyikan di dalam hati. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah SWT mengetahui rahsia dan apa yang lebih tersembunyi daripada rahsia tersebut. Khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Dialah Allah SWT yang mana telah menciptakan segala sesuatu. Kulli syai' di situ am makhsus. Walaupun kita kata kul itu ialah lafaz umum, dan syai' itu juga digunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Gana? Kul ayu syai'in akbaru syahadah. Kulillahu syahidan. Sampai akhir ayat itulah, juzuk 7 tu. Jadi Allah SWT menamakan diri dia sebagai syai'. Syai' ni kita kata entiti yang paling kecil sekali lah. Kalau dalam masalah makhluk ni, syai' ni benda kecil sekali. Dah lah syai', mari dengan tanwin nakirah pula. Tak? Jadi nak ayatnya, tidak ada satu benda pun kecuali Allah Ta'ala cipta. Jadi adakah di sini Allah SWT mencipta diri dia? Tak, ni'am makhsus. Maksudnya Allah Ta'ala cipta benda boleh dia cipta. Allah Ta'ala tak cipta, tak dia sendiri. Khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Esa dan juga Maha Gagah Perkasa. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'abdahu wa rasulahu ila jami'il khalq. Dan bahawasanya dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mengutuskan ketua kita, penghulu kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa, tuan-tuan? Sebagai hamba dia dan juga sebagai rasulnya kepada semua makhluk. Semua makhluk di sini ialah jin dan juga manusia. Jin dan juga manusia. Lihidayatihim, untuk memberi hidayat kepada mereka. Hidayat di sini dengan maksud ira'atut tariq. Ira'atut tariq apa maksud dia? Tunjuk jalan. Adapun makhluk sampai tak sampai, itu ialah di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab penggunaan hidayat dalam Quran dia ada dua makna. Makna yang pertama ialah ira'atut tariq, iaitu menunjukkan jalan. Menunjukkan jalan. Menunjukkan jalan. Menunjukkan jalan. Makna yang kedua ialah isal ila matlub, menyampaikan kepada destinasi yang dikehendaki. Hak ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala nafikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna yang kedua. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, engkau tidak boleh memberi hidayat, dengan erti kata engkau tidak boleh memberi iman pada dia. Engkau tidak boleh menyampaikan dia kepada destinasi akhir, iaitu iman. Tetapi Allah SWT memberi iman kepada siapa yang dia suka. Nampak tak? Adapun dengan erti kata ira'atut tariq, menunjuk jalan, hak ni memang tugas pada Nabi lah. Tak? Hadian, yang mana sebagai petunjuk, wa mubasyiran wa nadhiran, sebagai pemberi khabar gembira, sebagai pemberi peringatan. Jadi hadiah di situ ialah ira'atut tariq, dengan makna ira'atut tariq, iaitu menunjukkan jalan. Dan memang itu tugas para nabi pun. Sebab tu, tuan-tuan, bila kita terjemah ayat Quran, kita kena tahu makna apa yang kita nak terjemah. Jangan duk terjemah bodoh je.
Dok, engkau tidak menunjukkan. Hak mana sah tak tahu. Sebab tu ustaz kita dia marah sangat bila kita terjemah tak ikut makna. Dok, bodoh tu benda biasa kita dengar daripada mulut ustaz kita. Kena lepar pun benda biasa. Sebab tu tuan-tuan, belajar cara madrasah ni dia membentuk kita dalam banyak benda. Yang pertama bukan ustaz baca, murid kena baca. Faham tak? Kalau ustaz baca, ustaz lah pandai. Tak? Kalau anak murid baca, anak murid lah akan pandai. Kalau kelas ada 40 orang, kita tak tahu bila turn kita kena baca. Kalau salah kena hambat tubik, ataupun kena berdiri, ataupun macam-macam lah benda. Jadi pelajar tu setiap malam dia akan buat mutalaah untuk persediaan kelas esok. Betul tak? Kita ni masuk universiti, buku tak tahu mana, pagi esok baru cari. Tak, kadang-kadang bangun mandi wajib pun tak pergi kelas ngaji Bukhari, ngaji tafsir. Na'udzubillah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ilmu kita tahulah, mari cara kot salah kot. Sebab tu ramai orang kata apabila ada kerusi, pelajar hilang adab. Apabila ada sijil, pelajar hilang ikhlas. Apabila ada universiti, pelajar akan jadi bongkak dan juga takabur. Jolong ke tak? Saya rasa jawab tak. Sebab tu kita duduk merasa mana duduk atas kursi, duduk atas lantai je. Cara duduk pun ada, tak? Cara duduk depan ustaz pun ada. Macam-macam benda kita belajar di madrasah. Bila ada sijil, hilang ikhlas. Nak kerja-kerja nak. Bila ada universiti, lagi berat. Sebab apa? Sebab kita rasa kita masuk, dia panggil apa? Dalam ayat-ayat orang kata dakhaltul jami'ata jahilan muta'alliman. Aku masuk universiti dalam keadaan jahil tapi aku nak belajar. Wa kharajtu ataupun takharrajtu minal jami'ah, dia panggil bukan panggil jahilan muta'alliman. Dia panggil apa? Mutakabbiran, muta'aliman mutakabbiran. Mutakabbir ni takabbur lah. Muta'aliman buat-buat tahu. Antara khususiat wazan tafa'ul adalah buat-buat benda kita tak ada. Macam jahilah tak tahu, betul tak? Kalau tajahalah buat-buat tak tahu. Nampak tak? Kalau ta'allama belajar. Tapi kalau kita kata ta'alama, buat-buat belajar. Dia rasa dia belajar, dia tahu tapi dia tak tahu hukum sekarang pun. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, dalam masalah hidayah, kalau tuan-tuan nak terjemah, tuan-tuan kena tahu makna-makna yang tuan-tuan nak terjemah. Faham tak? Innaka la tahdi man ahbabta. Hak tu engkau wahai Muhammad tidak boleh memberi hidayat dengan erti kata tidak boleh bagi iman kepada dia, iaitu kepada bapa saudara kamu sendiri pun. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah bagi iman kepada siapa yang dia suka. Nampak tak? Tapi kalau bagi macam sifat Rasul hadiyan mubasyiran wa nadhiran, hadiyan di situ dengan erti kata menunjuk jalan. Asyhum wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka dan juga kepulangan mereka nanti ke alam akhirat. Wa ayyadahu bil mu'jizat adh-dhahirat, dan Allah Subhanahu wa taala telah menolong Nabi, memperkasakan Nabi, menguatkan Nabi, mengukuhkan Nabi dengan mukjizat-mukjizat yang jelas. Wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala min as-sirat, dan Allah Subhanahu dan Nabi SAW adalah benar dalam setiap apa yang baginda SAW khabarkan daripada Allah SWT. Sama ada min di situ sebahagian, min di situ min bayaniyah sebenarnya daripada ma, tapi bukanlah keseluruhan benda yang Nabi sampaikan tu disebut dalam matan ni. Jadi antaranya ialah as-sirat wal mizan. Ini tuan-tuan kena ngaji kita akidah lah. Sirat, mizan, wal haud wa ghairi dhalika min umuril akhirati wal barzakhi wa min su'alil malakain wa adzabil qabri wa na'imihi. Faham tak? Tak ada terjemah tak? Wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahi al-munazzalati haqqan. Tuan-tuan faham ni? Wal malaikata haqqun wal jannata haqqun wan nara haqqun wa jami'a ma ja'ana bihi sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun. Faham tak ni? Bacalah syarah. Sama ada cari syarah Nawawil Jawi ataupun cari syarah ni. Tapi saya show cari syarah ni. Syarah ni mudah. Tuan-tuan boring nak ngaji dengan saya. Saya tak ada suara dah pun. Rasa nak tidur je ni. Allah, kalau kena ngaji fiqh masa ni memang letih lah. Waktu nak tidur ni. Faham tak? Faham tak ni? Okey, kisah fiqh. Bab taharah. Dalam bab taharah ni tuan-tuan, dia cerita hanya beberapa benda sahaja berkaitan dengan wuduk,
berkaitan dengan perkara yang membatalkan wuduk. Tu je lah rasanya. Hak dia cerita. Aku tengok, kau pun mu tak baca sebelum lagi. Berkaitan dengan furudul wuduk, kemudian perkara yang kedua ialah nawaqidul wuduk. Dua benda lah. Dua benda yang dia cerita. So banyak benda dia tak cerita sini. Tak cerita tentang air, dia tak cerita tentang istinja, dia tak cerita tentang banyaklah lagi benda-benda yang lain. Dia tak cerita tentang tayamum, dia tak cerita tentang masail al-khufain, dia tak cerita tentang mandi wajib dia royak, mandi wajib dia royak. Tiga benda. Okay? Dia royak pasal mandi wajib. So tiga benda yang memang kata betul-betul fardu ain yang mana kita kena tahu. Sebab air ni tak perlu ngaji banyak-banyak sangat. Pergi sungai ataupun tak ada pada baik, okey lah. Tak payahlah ngaji pasal air hujan, air gotu, air gon ni. Waktu ngaji mula kita tinggi. Tapi secara umumnya dia tahu air mutlak, air sungai ke, air laut ke, ataupun air di pada baik dia tu ke, ataupun di perigi dia. Benda-benda tu lah tuan-tuan. Babut taharah. At-taharah ni apa maksud dia tuan-tuan? At-taharah ni dari sudut bahasa dia maksudnya bersuci lah kan. Tapi dari sudut istilah, antara yang masyhur yang disebut ialah raf'ul hadath ataupun izalatun najas. Kita mengangkat hadas dan kita menghilangkan hadas. Atau ma fi ma'nahuma, ataupun yang semakna dengan mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis, atau ala suratihima, ataupun dalam bentuk dua tadi, mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Gapo dia tuan-tuan nak kena royak ni? Sini dia kata raf'u hadas atau izalatu najas, ataupun najis, mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma, ataupun yang sama makna dengan dua tadi, au ala suratihima, ataupun lebih kurang dengan dua tadi. Gapo tuan-tuan maksud dia? Rafu hadas kal wudu' wal ghusl. Dia bagi contoh, kita mengangkat hadas seperti berwuduk ataupun kita mandi. Izalatu najis kal istinja' bil ma' wa ghasl ath-thawbil mutanajjis, seperti mana kita basuh badan kita daripada najis dan seumpamanya lah. Ma fi ma'na raf'il hadath kat tayammum. Dia kata seperti makna raf'ul hadath, iaitu at-tayammum. Tayammum ni dia tidak mengangkat hadas tuan-tuan, sebab dia hanya sementara untuk mengharuskan kita solat ataupun buat perkara seperti dengan solat yang mana berhajat kepada bersuci, betul tak? Sebab tu kalau lepas kita tayamum ada air datang, maka wajib untuk kita berwuduk balik, betul tak? Wajib untuk kita mandi janabah balik kalau kita tayamum kerana hadas besar. Jadi dia tidak mengangkat hadas, tetapi seolah-olah seperti mengangkat hadas. Katayamum. Adapun ma fi ma'na izalatin najasah, makna seperti menghilangkan najis kalistinja bil hajar. Okey, ketika mana kita bersuci daripada istinja lah, maksudnya kita istinja lepas kita buang air. Tak, kita bersuci biasanya orang akan guna air. Kita orang Malaysia tak, kalau kita tandah ke mana penuh air. Tak, sebab apa? Sebab kita suka guna air. Tapi kalau kita nak guna batu, boleh tak boleh? Boleh, istinja guna batu boleh. Tetapi adakah bila kita istinja guna batu tu memang najis tu akan hilang 100%? Tak, dia masih lagi ada kesan-kesan tak, yang mana dimaafkan lah. Jadi dia katakan istinja bil hajar fa inna atharan najasati baqin. Kerana apa? Kesan daripada najasah tu masih lagi ada. Saya tengok dalam Facebook kan orang jual klorok, jual deterjen menghilangkan 99.9% bakteria tu, tengok tak? Atau bakteria seorang lagi tu buat apa lah yang tak bunuh dengan aku sekali. Jadi nak ayat athar tu masih lagi ada tuan-tuan. Dia bunuh belaka, soklen kena bunuh, tinggal yang sorang baik bunuh lalu dia pun. Fa inna atharan najasati baqin. Kerana apa? Kerana kesan najis itu masih lagi ada. Jadi fi makna izalatin najasah, maksudnya dia tidak hilang 100%, tetapi seolah-olah hilang 100%. Faham tak? Kemudian ma'ala surati rafi'il hadath, yang mana boleh dikatakan seperti
seperti mengangkat hadas, tetapi sebenarnya dia tak mengangkat hadas. Bila dia mandi sunat sebagai contoh, kal aghsalil masnunah, bila dia mandi sunat, dia tak mengangkat hadas, dia bukan ada hadas besar, tetapi itu juga dinamakan sebagai taharah, bersuci, tapi dia sebenarnya tidak najis pun, dia tidak berada dalam keadaan junub pun. Begitu juga wal wudu'il mujaddad, iaitu wuduk yang diperbaharui, dia bukan berada dalam keadaan hadas kecil untuk kita kata dia tu taharah, tapi dinamakan juga taharah sebab dia punya bentuk perbuatan pekerjaan dia tu seperti raf'ul hadas. Nampak tak? Ataupun izalatun najasah sebagai contoh. Tak ada, dia tak oyak hak. Okey, dia oyak mungkin tak oyak. Ma'ala surati izalatin najasah kal ghaslati tsaniyati wath-thalithati fi izalatin najasah. Maksudnya kita dah basuh, tai ayam kita buat dah dengan basuhan pertama habis dah lah. Tapi kita simbah lagi kali kedua, kali ketiga, dia tidak menghilangkan najis dah, sebab najis hilang lama dah. Tetapi itu juga dinamakan sebagai taharah. Faham tak? Itu ialah perkara-perkara yang mana disebut di dalam kitab-kitab tentang ta'rif at-taharah. Nampak tak tuan-tuan? So at-taharah secara umum dari sudut bahasa ialah bersuci ataupun membersihkan, ataupun kita selalu sebut sebagai an-nadhafah ataupun at-tanzif, membersihkan ataupun kebersihan. Tapi dari sudut syarak tadi ta'rif Imam Nawawi rahmatullahi alaih, dia kata raf'u hadath, sama ada kita angkat hadath ataupun izalatun najis, ataupun kita buang najis, au ma fi ma'nahuma, ataupun makna dia lebih kurang dengan makna raf'u hadath ataupun izalatun najis. Contoh tiga apa tuan-tuan dia kata tadi? Tayamum. Betul tak? Dia tidak mengangkat hadas, tetapi seperti mengangkat hadas. Sebab apa? Sebab kita boleh semaya lepas tu. Ataupun dengan makna izalatun najis, sebagai contoh istinja menggunakan batu. Dia tidak membersihkan najis beratus-beratus, tetapi yang kesan berbaki sikit-sikit itu dia dimaafkan, dan kita boleh untuk sembahyang. Selepas itulah kalau kita ambil wuduk dan seumpamanya, maka seolah-olah kita telah menghilangkan najis. Ataupun ala suratihima, surah apa? Surah raf'il hadath, iaitu sebagai contoh al-wudu al-mujaddad. Kita tidak berhadas, tapi kita perbaharui wuduk kita, maka itu juga dinamakan sebagai taharah. Walaupun taharah ni sepatutnya daripada rafa' hadath ataupun izalatun najas. Nampak tak? Dan surah yang kedua ialah izalatun najas, iaitu basuhan kali kedua, kali ketiga. Ala kulli dia kata faslun fi furudil wudu. Furud jamak bagi fard. Fard ni ialah satu benda yang mana dituntut oleh syarak dengan satu tuntutan yang pasti, mesti kena buat. Kalau tak buat tak jadi. Nampak tak? Dan dia ni lebih kurang dengan makna rukun, lebih kurang dengan makna wajib, kecuali dalam masalah haji. Perkataan rukun dan juga wajib dibezakan. Betul tak? Rukun dan juga wajib dibezakan. Sebagaimana tuan-tuan tahu, rukun haji ni benda yang mana kalau kita tak buat, haji kira tak sah. Tapi wajib haji, benda yang mana wajib kita buat. Kalau kita tak buat, kita kena bayar dam. Tetapi kalau kita tak buat dan tak bayar dam, haji masih lagi sah. Nampak tak? Tetapi berdosa. Jadi tuan-tuan, secara umumnya fard ni sama maksud dia dengan rukun, sama maksud dia dengan wajib, kecuali dibezakan dalam masalah haji antara rukun dan juga wajib. Dan fardu ni ialah satu benda yang mana kalau kita buat, kita akan dapat pahala. Hak ni yang masyhur dalam kitab-kitab fiqh. Kalau kita tak buat, kita akan dapat dosa, ataupun kita akan diazab, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita lah. So dia kata dalam masalah wuduk ni untuk hadas kecil, betul tak? Mandi untuk hadas besar. Jadi wuduk ni tuan-tuan, apabila seseorang itu berada dalam keadaan tidak suci, hadas kecil, jadi ada amalan-amalan tertentu yang mana berhajat kepada wuduk, seperti solat, sentuh Al-Quran, tawaf dan seumpamanya lah. Jadi tuan-tuan, sekarang bila kita nak berwuduk, apa kita kena buat untuk berwuduk? Apakah perbuatan-perbuatan yang kita kena buat? Jadi adalah perbuatan sekian daripada hadis Nabi SAW.
Tetapi ada perbuatan tersebut yang fuqaha kata itu adalah wajib kita buat. Kalau kita tak buat, tak sah wudu. Ada perbuatan yang mana walaupun Nabi buat, benda itu Nabi buat atas dasar sunat. Kalau kita tak buat, tidak berdosa tetapi tak dapat pahala lah. Nampak tak? Sebab tu tuan-tuan, antara isu usul yang besar dalam usul fiqh yang mana melibatkan perbezaan pendapat di kalangan para ulama dalam ranting-ranting fiqh ni ialah masalah af'alur rasul, perbuatan Nabi. Adakah semua benda yang Nabi buat tu jadi wajib, ataupun ada kemungkinan benda yang Nabi buat tu jadi sunat, ataupun benda yang Nabi buat tu hanya harus semata-mata. Benda ni dibahaskan oleh para ulama. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi SAW bila berwudu, Nabi SAW akan basuh keseluruhan kepala baginda yang mulia, rambut baginda yang mulia, betul tak? Aqbala bihima wa adbar, akan apa panggil, adbara bihima wa aqbal, ataupun aqbal bihima wa adbar, dengan dua tangan baginda Nabi SAW yang mulia akan bawa ke belakang dan akan bawa ke depan balik. Boleh dikatakan semua riwayat berkaitan dengan wuduk baginda Nabi SAW, itulah cara dia. Jadi sekarang, adakah perbuatan Nabi SAW itu dikira sebagai wajib, sebagaimana dipegang oleh mazhab Imam Ahmad dan juga mazhab Imam Malik rahmatullahi alaihima, iaitu wajib untuk isti'ab. Nampak tak? Imam Syafi'i rahmatullahi alaih kata tak wajib, hanya sebahagian daripada rambut. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih kata tak, nasiyah 1/4 lebih kurang. Mesti ada dalil masing-masing. Jadi tuan-tuan, isu af'alur rasul ni adalah satu isu yang besar. Buku-buku ditulis, antaranya Syekh Sulaiman Ashqar, tak silap saya, ada kitab tajuk dia Af'alur Rasul. Syekh Muhammad Awamah ada kitab berkaitan dengan Af'alur Rasul. Satu lagi saya tak ingatlah, Syekh Samahi ke apa. Saya ada 3 buku, sekurang-kurangnya hanya berkaitan dengan Af'alur Rasul sahaja. Dan dalam kitab-kitab usul, memang ini antara benda yang besar dibahaskan oleh para ulama. Sebab apa tuan-tuan? Dia akan menentukan perbuatan tu wajib ataupun tidak. Dalam masalah, contoh, dalam masalah qada salat, mazhab Syafi'i yang masyhur yang kita dah amal, tidak wajib qada secara tertib. Betul tak? Tak wajib qada secara tertib. Mazhab lain macam mazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaih, wajib qada secara tertib. Mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, wajib qada secara tertib. Dalil dia, dalilnya ketika mana Nabi SAW dalam peperangan Khandaq, ada riwayat-riwayat secara jelas, masa tu tak ada lagi salat khauf, salat ketika mana berada dalam keadaan perang apa tak turun lagi. Khandaq ni berlaku hujung tahun ke-4 ataupun awal tahun ke-5. Jadi dalam setengah-setengah riwayat secara jelas mengatakan bahawasanya Nabi dan para sahabat tidak sembahyang asar sehinggalah terkeluar waktu asar dan masuk waktu maghrib. Umar datang pada Nabi bagi tahu semoga Allah SWT memenuhkan rumah mereka dengan api dan seumpamanya. Mereka telah menyebabkan kita terlepas sembahyang asar. Setengah riwayat sarah bagi tahu memang terkeluar dah daripada waktu asar. Kemudian Nabi sembahyang. Dan tak silap, dari setengah riwayat itu terkeluar waktu maghrib juga pun. Sebab pada waktu tersebut memang Khandaq berapa hari tuan-tuan kena kepung? Kat 20 hari kau kena kepung. Musuh daripada Mekah berada di luar Madinah, Yahudi belok di dalam, betul tak? Dalam peperangan Khandaq tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Ahzab juzuk 21, Yahudi dah di belakang. Jadi pada waktu tersebut memang sangat takut. Jadi mereka menjaga benteng, menjaga parit sampai tak sempat solat. Jadi Nabi SAW solat lagu mana? Solat murattaban, dalam keadaan tertib, asar, maghrib, isyak. Mazhab Syafi'i kata perbuatan Nabi tidak semesti menunjukkan kepada wajib, mungkin sahaja menunjukkan kepada sunat. So antara dua benda ni, hak mana kita patut dahulukan? Mungkin wajib, sunat. Jadi kita kata sunat je lah. Sebab nak kata wajib berhajat kepada dalil yang kuat, yang tidak ada kemungkinan. Betul tak? Okay, kita belajar dalam usul fiqh kan, apa
Ta'rif wajib ni biasanya bukanlah apa ta'rif. Maksudnya bagaimana satu-satu benda itu dikatakan sebagai wajib, iaitu satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala minta untuk kita lakukan talaban jaziman. Satu benda yang memang secara pasti kita kena buat kot ke mana, dan tidak ada dalil yang sekuat itu. Jadi Imam Syafi'i kata sunat. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, ni sedap ni kita belajar bila tuan-tuan, bila kita belajar hadis. Kita ngaji fiqh dah, kita muqallid tega dah mazhab Syafi'i ni. Maksud kita belajar daripada kitab kecil, kitab tengah sampai kitab besar dengan dalil dalam mazhab ke apa. Jadi bila masuk daratul hadis tu nak balas dengan orang. Senang cerita. Kalau dia kata gini-gini, kita ada dalil kita dah, sebab kita dengar dah bahas dalil ni masa kita ngaji sebelum ni kan. Kita ngaji hadis hukum ikut mazhab kita ke apa semua. Jadi sebab ustaz tu dia Hanafi, bila dia ngajar, dia akan ada jawapan sama lah bagi mazhab Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Dia kata betul lah, Nabi SAW ni perbuatan dia mungkin boleh jadi sunat, mungkin boleh jadi wajib, tetapi bila Nabi tidak buat kecuali itu sahaja, tak, bila Nabi tidak buat kecuali dengan cara itu sahaja, dia akan menunjukkan benda tu wajib lah. Walaupun benda tu berlaku sekali, kalau lah berlaku sekali, patutnya Nabi dia buat tak tertik selalulah. Faham tak? Supaya orang boleh faham benda itu tidak wajib. Tapi kalau benda tu sekali tu je berlaku, dan Nabi buat dalam bentuk lagu tu, wajib lah. Dia pusing kat tu pula. Mana masuk akal? Nampak dua-dua masuk akal tak? Tapi saya masuk akal kot Syafi'i saya lah tuan-tuan, saya tak tahu dah. Begitu juga dalam masalah qasar. Mazhab kita qasar tak wajib tuan-tuan. Kita ke mana musafir, mazhab Abu Hanifah wajib qasar. Sebab dia kata bila Nabi solat ketika mana musafir, memang Nabi qasar semata-mata. Tapi dia kata tak ada jamak ketika mana musafir. Dia tahu segala hadis jamak. Nampak tak? Tu cerita panjang lebar lah. Tapi nak ayatnya, perbuatan Nabi, dia kata Nabi tidak pernah sembahyang tamam. Mazhab Syafi'i kata nak sembahyang tamam tak apa, nak sembahyang qasar pun tak apa. Nabi tidak pernah sembahyang tamam. Jadi kalau sekali pun Nabi tak buat, musafir Nabi ni berapa puluh ribu kali dalam hidup, kalau duduk kira ayat kasar kita lah tak, kalau sekali pun Nabi tak buat, itu menunjukkan benda itu wajib. Nampak tak? So tuan-tuan, bila kita cerita tentang sifat wuduk Nabi SAW, kita pun bawa lah hadis Uthman, hadis orang tu, hadis orang ni, Nabi buat gitu, Nabi buat gini. Tuan-tuan, kebanyakan itu ialah perbuatan. Perbuatan tu mungkin wajib, mungkin sunat. Jadi siapa nak terang pada kita yang mana wajib, yang mana sunat? Para ulama. Cuma ulama ni dia bersisih pendapat. Jadi kita ni ikut belakang, bengonglah kita. Jadi kita pilih satu. Faham tak? Dan bari'at zimmatuna, insya-Allah kita punya pundak kita punya batang tu pun terlepas. Sebab kita tak faham, kita tak pandai. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nampak tak? So sekarang bila kita kata furudul wudu' sittah, kefarduan wudu' itu ada 6. Jadi tuan-tuan, 4 sabit daripada ayat Quran, 2 daripada hadis. Kalau dalam mazhab lain, saya bukanlah nak cerita pasal mazhab lain sangat pun, tapi saya belajar dalam mazhab Ahmad sampai sekarang daripada ahli dia. Cumanya mazhab Ahmad dia ada benda namanya fardu, ada benda namanya wajib. Ada benda namanya fardu, ada benda namanya wajib. Boleh kata dalam banyak benda, masalah fiqh ada fardu wajib dah. Kita beza antara fardu dengan wajib ni bila tuan-tuan? Dalam haji je. Dia orang dalam masalah fiqh secara umumnya memang ada fardu, ada wajib. Nampak tak? Banyak benda yang wajib dalam mazhab Ahmad. Muktamad mazhab Ahmad, bismillah wajib. Kalau sengaja tak baca dalam keadaan dia sedar, tak sah wuduk dia. Tapi kalau dia terlupa, sah. Adalah benda-benda hak dia gambarnya, hak dia tafsirkan, hak tu kena belajar kitab dia orang lah. Tapi mazhab Syafi'i, kita berwuduk bismillah tu memang sunat pagi hari lagi. Baca ke tak baca ke, wuduk kita tetap sah. Sebab fardu wuduk di sisi kita hanya ada 6 sahaja. Nampak tak? Fardu wuduk di sisi kita hanya ada 6 sahaja. 4 sabit daripada ayat ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dah 4 benda. Dan 2 sabit daripada hadis. Yang pertama ialah niat berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Yang ketiga ialah, yang kedua ialah tertib. Tertib ni adalah banyak dia orang punya pendalilan, antaranya hadis fabda'u bima bada Allah,
Walaupun hadis ini berkaitan dengan sa'i antara Safa dan juga Marwah. Kita nak mula Safa dulu ke nak mula Marwah dulu? Dalam Quran Allah SWT sebut innamas safa wal marwata min sya'airillah. Jadi Allah mula dengan Safa dulu, baru Allah Ta'ala mula dengan Marwah. Jadi Nabi kata fabda'u bima bada Allah. Kamu mulakan dengan apa yang Allah mulakan, iaitu Safa dulu baru Marwah. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i kata al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Dia kata yang boleh penting sekali lafaz tu umum, mula dengan apa yang Allah mulakan. Jadi sekarang dalam Quran Allah sebut ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi Allah Taala sebut secara murattab. Itu antara penghujahan mazhab Syafi'i. Mungkin orang lain tak setuju pun dengan kita punya pendalilan ibda'u bima bada dengan al-umum al-ibrah bi umumil lafaz. Mungkin orang lain tak setuju, tapi pada kita benda tu make sense. Okey. Dan antara dalil lain yang disebut ialah bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut empat perkara tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut basuh-basuh, sapu basuh. Sepatutnya orang Arab kalau dia kecek basuh-basuh belakang dulu baru sebut sapu. Tak ada. Sekarang basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, kemudian sapu, kemudian basuh balik. Jadi orang Arab, dia katalah, ini antara penghujahan kita lah, orang Arab bila dia buat macam tu, jadi mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Itu untuk menunjukkan kepada tertib. Tapi orang lain jawab pula, dia kata wow ni dalam bahasa Arab mutlaqul jamak, semata-mata cukup benda tu buat, okey, tak kira mana dulu. Tak ada. Ni semua benda ni dibahas dalam kitab-kitab usul, tuan-tuan. Tapi lah ni kita, sebab kita tak faham, kita pun taklid lah. Antara yang kata wajib tertib juga, dia kata sebab Nabi tidak pernah berwuduk kecuali dalam keadaan murattaban. Kalau kita guna balik hujah Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, kata tak wajib wuduk secara tertib kan, sebab dia kata itu adalah untuk mutlaqul jamak. Jadi kita tanya dia, mana Nabi SAW wuduk tidak tertib? Bukankah sebelum ni kamu mendakwa bila Nabi buat sesuatu benda dengan bentuk macam tu dan tidak pernah sekali pun Nabi tukar, maksud benda itu menjadi wajib? Panjang pula lah, kita pun tak tahu. Dia orang ni kata rukun ke tertib, wajib ke tertib, kita tak tahu. Sebagaimana tuan-tuan tahu mazhab Imam Abu Hanifah ada rukun, ada wajib dan seumpamanya, betul tak? Jadi banyak benda kita tak tahu. Sebelum ni saya sebut ni bukan ini cara saya nak syarah. Saya just pada awal-awal ni nak rayak bahawasanya banyak benda kita tak tahu, tuan-tuan. Kemungkinan dalam memahami dalil, jawapan para ulama dan seumpamanya, kalau kita nak ikut flow ni dalam kehidupan kita, semayang pun tak, bukan kata semayang, wuduk pun tak habis, tuan-tuan. Kalau kita nak buat kajian satu-satu ni, dalam keadaan kita kena solat dalam keadaan kita kena taharah, dalam keadaan kita kena istinja hari-hari, kita nak buat amalan ke mana? Mestilah kita kena taklid dulu. Kajian tu teruskan, mana tahu takut jumpa kan pendapat yang paling rajah berdasarkan kajian kita dan seumpamanya. Tapi sebelum tu, sehari kena 5 kali sehari semalam untuk kita solat, ataupun kita kena wuduk mungkin 5 kali sehari semalam. Jadi sebelum kita sampai kepada pendapat yang rajah, kita kena taklid dulu. Cuma tuan-tuan nak taklid orang mana? Biasanya ulama kata taklidlah mazhab yang ada di dalam negara tersebut. Kalau tuan-tuan nak taklid mazhab Hanafi, boleh? Boleh. Nak taklid mazhab Ahmad? Boleh. Nak taklid mazhab Imam Malik? Boleh. Sebab apa? Ijma' para umat Islam, ulama-ulama Islam, kita boleh taklid dengan salah satu daripada 4 mazhab. Tapi apa kita taklid mazhab Syafi'i? Sebab itu ialah mazhab balad kita, tempat yang ramai ulama. Kita ada ajar di situ, ulama ada. Kalau tuan-tuan tiba-tiba nak jadi Maliki kononnya sebab minat Syekh Said Kamali, berarti kalau jadi masalah nak buat mana? Nak kita tanya siapa? Memang kita ada depan kita boleh beli, ada maktabah Syamilah. Siapa nak ajar kita? Baca kitab tu betul ke tak? Nak cari mu'tamad mazhab betul ke tak? Kait dalam masalah ni duduk mana? Nampak tak? Siapa nak cari? Kita minat Syekh Amir Bahjat nak jadi Hambali. Lepas tu kalau ada masalah, nak cari mana? Siapa boleh tunjuk kita? Nampak tak? Sebab tu masa saya duduk Mesir dulu, saya Syafi'i. Lepas tu bila saya pergi Masjid Azhar, sebahagian masyayikh Syafi'i di sana ngata ke Wahabi, ngata ke Ibn Taymiyah. Jadi saya serabut kepala, tukar mazhab. Saya jadi Hambali. Hampir 3 tahun belajar mazhab Ahmad, mengaji Zadul Mustaqni' dengan syarah di Ar-Rawdul Murbi'.
Dan lepas tu kita mutalaah daripada pelbagai syarah Umdatul Fiqh, Labghatu, Labghani sampai sekarang. Saya naik kereta dengan Syekh Muhammad Abdul Wahid hafizahullah wa ra'ah. Dia kata baik. Bukan dia kata baik. Dia kata mengaji Syafi'i dengan siapa? Dia kata mengaji Masjid Azhar dengan Syekh fulan-fulan. A'udzubillah. Ya, maksud tu kan. Dia kata a'udzubillah. Semua maksud tu dia salafi dan dia tak salafi dah. Lepas tu muna dah aku tunjuk padamu Syekh Syafi'i yang salafi. Tu biar jauh. Sebab saya duduk lain, Syekh tu duduk lain. Jauh ni yalah semangat sehari 2 boleh lah tuan-tuan. Kalau kena pergi 2-3 kali seminggu, letih juga, nak tidur lagi, nak tengok cerita lagi, nak main lagi. Jadi tak apalah, aku ngaji kamu je lah kayak gitu. Lepas tu dia kata sebenarnya kalau kita nak ngaji sesuatu benda ni, kita kena ngaji mazhab ahli balad kita. Dia tak sure untuk seorang tu jadi Hambali walaupun dia Hambali. Orang tanya dia, kalau aku masuk Azhar, aku nak ngaji mazhab ke apa? Dia kata ngaji mazhab Syafi'i. Lepas tu dia kata mesti pun merasa pelik tak? Aku Hambali, ngajar Hambali, mu pun mari kelas Hambali, sepatutnya aku suruh mu ngaji mazhab Hambali. Dia kata tak, sebab mazhab Hambali sangat lemah dalam mazhab, tak ada tokoh dia. Jadi kalau ada masalah, mu nak pergi ngaji dengan siapa? Allah Ta'ala tak tanya bapa mu menjadi Hambali, bapa mu menjadi Syafi'i. Allah Ta'ala tanya mu buat amal ikut ulama ke tak? Nampak tak? Jadi kalau mu jadi Syafi'i pun tak ada masalah pada aku. Sebab apa? Sebab kalau mu ngaji Syafi'i, ada tokoh yang ramai mazhab Syafi'i dalam Azhar, dan kamu dapat belajar dengan betul. Nampak tak? Daripada mu ngaji mazhab Hambali tapi hak ngajar tu tidak semengah ke gabu panggil, tidak selayaknya. Kalau ada pun sorang, hak lain tu mungkin tak cukup. Jadi gitulah tuan-tuan, kita kena ngaji mazhab Syafi'i bukan sebab kita nak ta'assub mazhab Syafi'i dan semua. Tak, kita duduk dalam satu suasana. Tapi bila saya balik nak bawa gimana Hambali tu, saya isi borang UIA sambung master, saya tulis mazhab saya Hambali. Nak ayat sungguh-sungguh ni, bukan main ni. Saya tulis mazhab saya Hambali, isi borang master nak sambung UIA. Tapi bila duduk orang mari tanya kita mazhab Syafi'i, kalau kita jawab ku Hambali jadi mengong orang pula. Hambali ni banyak benda yang payah dalam kehidupan. Ada benda yang mudah, ada benda yang payah. Jadi lagu mana? Saya pun ngaji mula mazhab Syafi'i, tapi Hambali masih di hati. Jadi saya akan tengoklah antara Hambali Syafi'i. Mungkin ada setengah-setengah benda pengamalan peribadi saya berdasarkan dalil yang saya rasa kuat ataupun rukhsah yang saya rasa mudah, itu terpulang pada saya. Tapi kalau dari sudut fatwa, orang mari tanya, saya akan jawab dengan mazhab Syafi'i. Saya pernah tulis status di Facebook, saya tidak akan jawab kecuali mengikut muktamad mazhab ataupun apa yang difatwakan oleh ulama-ulama mazhab yang muktabar mutaakhirin. Kalau orang lain tanya, saya akan jawab mudah, la ufti khilafal mazhab. Saya tidak akan berfatwa menyalahi mazhab. Tapi hak diri saya tu, saya ialah tahu. Saya nak jamak setahun ke 2 tahun ke, itu terpulang lah. Nampak tak? So tuan-tuan, furudul wudu' sittah, perkara-perkara yang fardu untuk dibuat dalam wuduk ni ada 6 perkara. Yang pertama, al-awwalu an-niyyah. Tak habis ni cara lagu ni dia baca ni. Pukul 1 dah. Al-awwal an-niyyah. Yang pertama ialah niat. Niat ni tuan-tuan, dia ada beberapa benda penting. Haqiqatun hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Ada 7 benda dalam bab niat. Yang pertama hakikah dia. Apa hakikah dia? Ta'rif dia. Ta'rif niat ni ialah dari sudut bahasa ialah al-qasdu lah kan, iaitu kita intent untuk melakukan sesuatu. Cuma dari sudut syaraknya, niat ni ialah qasdul fi'li muqtarinan qasdul syai' muqtarinan bil fi'l. Kita intent to do something, dan ketika mana kita buat benda tu, betul tak? Qasdul syai' muqtarinan bil fi'l. Kita buat, kita intent untuk buat sesuatu ketika mana kita mula buat benda tu. Itu maksud ta'rif dia. Haqiqatun hukmun. Hukum niat ni kebanyakannya adalah wajib lah, berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Betul tak? Dan mazhab Syafi'i biasanya dia tidak membezakan antara ghayah dan juga wasilah.
Dia tak membezakan antara ghayah dan juga wasilah. Dia tak membezakan niat untuk solat dan niat untuk wudu. Dua-dua wajib. Haqiqatun hukmun mahallun. Mahal ni biasanya hati. Tak. Cuma dalam mazhab kita disunatkan untuk kita talaffuz bin niyah, dengan tujuan dia supaya apa? Supaya kita punya lisan dapat membantu hati kita untuk fokus. Berapa ramai di kalangan kita yang tidak talaffuz bin niyah, kemudian dia pergi, dia tak tahu sembahyang ke apa. Sembahyang ngorik niat Isa pun ada kadang-kadang. Sebab yogi solat bolong gitu tak. Tahu solat bolong, yogi gaduh-gaduh cepat-cepat lorak-lorak tu akad takbir. Nak sembahyang Isa. Tengok-tengok dalam hati telitah ngorik. Tak sah tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan rasa talaffuz bin niyah tu bid'ah, tuan-tuan pergi duduk relax lah dulu. Relax. Tak. Tarik nafas molek, nak main apa ni? Tahu dah ni nak main asar ni. Okey, asar 4 rakaat. Duduk molek kan. Allahu akbar. Walaupun tuan-tuan tak talaffuz, kurang-kurangnya pada waktu tu tuan-tuan punya akal dan fokus tu dah hadir. Faham tak? Hak ni dah lambat dah. Dak nak kejar rokok tu email ni, tak tahu gapo dah ya. Allahu akbar, mai jenazah ke tak tahu dah. Sebab apa? Sebab dia tak fokus. Jadi liyusa'idal lisanu alqalba. Hak tu yang mazhab kita raya. Mazhab Imam Ahmad pun sunat untuk talaffuz bin niyah sirran. Tu bunyi sikit je lah suara dia. Wallahu alam. Zaman ni bila tuan-tuan? Secara umumnya pada permulaan ibadat. Tak, pada permulaan ibadat. Kalau wuduk ketika mana? Kali pertama pada anggota fardu yang pertama. Tak, ketika mana kita basuh muka, kita kena niat situ sepatutnya. Nantilah ada tafsil dia. Kita kena niat situ. Kalau kita nak semaya, ketika mana kita takbir. Betul tak? Kalau puasa dibenarkan untuk niat bermula daripada ghurub matahari. Okey. Ghurub matahari. Kalau hari ni hari pertama puasa, buka puasa nanti, lepas buka puasa masuk maghrib tu kita boleh niat ada untuk hari ke seterusnya. Sebab apa? Payah kita nak betul-betul cek waktu, masuk waktu subuh tu kita nak niat. Nampak tak? Jadi dibenarkan. Dia apa lagi waktu je lah biasanya. Waktu. Kemudian kaifiyah dia cara kita nak niat. Dia berbeza-beza mengikut ibadat lah. Kalau ibadat tu semaya lagu mana, semaya sunat lagu mana, semaya fardu macam mana, sunat mutlaqah macam mana, itu panggil kaifiyah. Dan syarat niat ni, untuk niat tu diterima mesti ada syarat dia. Apa syarat dia tuan-tuan? Teka. Syurut taklif tu betul lah. Maksudnya dia kena satu orang yang paling kurang mumayyiz, satu orang Islam, dia tidak buat benda yang mana menafikan niat. Faham tak? Antara benda yang contohnya dia nak tawaf, tapi dia pusing 7 kali, tapi dia dah hambat saya dia sebab nak minta hutang sebagai contoh. Jadi benda yang mana menafikan ataupun dia niat qata' niyah dan tu semua ada dalam takrirat ni tuan-tuan. Itu syarat-syarat untuk niat itu diterima. Nak suruh saya baca ke? Duk mana? Nak cari ni. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ni? Babul wudu. Okey, yang pertama sekali niat. Syarat dia ada ni. Islamun nawi, dia kena satu orang yang mana Islam. Maka tidak sah niat daripada orang kafir. Kecuali dalam masalah kalau bini dia kafir, ahli kitab, bini dia hid sebagai contoh, jadi bila dia nak bersetubuh, bini dia kena mandi. Kalau bini dia niat tak sah pun. Nampak tak? Sebab bini dia lah satu orang kafir. Jadi dia tu lelaki dia kena niat. Faham tak? Bukan tu lelaki dia kena niat, tu lelaki tu kena mandi, tu lelaki dia tak hid, bini dia tu kena niat. Tapi kalau dia niat masa tu, sah lah. Nampak tak? Sebagai contoh. Yang kedua, tamyiz.
iaitu berakal. Yang ketiga, al-ilmu bil manwi. Kita tahu gapo kita nak niat tu. Faham tak? Kemudian adamul ityan bima yunafiha, dia tak buat benda mana boleh menafikan niat. Adamu ta'liq qat'iha bi syai', dia tidak gantung niat dia tu. Let's say kalau kita kata okey, kalau dia mari aku nak berhenti semaya, walaupun orang tu tak mari, pagi esok tak mari, batas semaya tak sah. Tak. Dia kata kalau aku dia tu mari ketuk pintu aku akan rukuk cepat-cepat sudah, tak sah. Ada muta'alliq qat'iha bi syai'. Nampak tak? Tahaqqukul muqtadi. Nombor ni payah sikit sebenarnya nak cerita. Tahaqqukul muqtadi ni tuan-tuan, benda hak kita mewajibkan untuk kita buat benda tu mesti jelas. Sebab apa tuan-tuan masalah ni? Satu orang mana bila dia berhadas, dia jelas dia berhadas, maka baru dia boleh pergi berwuduk. Tapi masalahnya kita ni, kadang-kadang kita tak sure aku ada wuduk tak ada wuduk, ada wuduk tak ada wuduk, kita pergi berwuduk, betul tak? Jadi sah ke tak? Kalau ikut hak ni tak sah lah. Ada kadang-kadang kata kalau aku tak ada wuduk, ni kira wuduk hak wajib. Kalau aku ada wuduk, hak ni kira memperbaharui wuduk. Boleh tak lagu tu? Saya tak tahu, kena tanya dia. Sini dia kata tahaqqukul muqtadi, ay tahaqqukul hadathi min al-wudu' fala tasihhu ma'a at-taraddud. Ada tak ada? Ada tak ada? Maka tak sah. Kama idza arada an yatawadda syakkan fil hadath, kalau dia nak berwuduk dia syak, aku ada hadas aku tak ada hadas, ada hadas tak ada hadas. Falamma tawadda bana lahu annahu muhdith. Bila dia berwuduk, maka terbukti yang sebelum ni dia tu dalam keadaan berhadas. Fala yasihu wudu'uhu, maka pada waktu tersebut wuduk dia tak sah. Hak ni boleh hafal tuan-tuan, tapi kalau dalam dunia realiti kita nak buat lagu mana? Kalau dalam dunia realiti bukan selalu berlaku pada kita ke? Aku ada wuduk tak ada, ada wuduk tak ada. Nanti kita pergi berwuduk, tak sah kalau dah kira tak. Nanti nak buat apa? Tak nampak gaya tu. Saya masalah ni 40 tahun lepas, kali ni tak settle lagi benda ni. Satu je jawapan saya. Kalau dia syak, dia berwuduk ataupun tidak, dia tengok mula-mula dia lah. Kan? Tengok mula-mula dia. Kalau dia yakin dia taharah, kemudian dia syak dia berhadas ataupun tidak, maka dia pindah di atas hak yakin dia je lah. Daripada situ, okey, aku lah ni memang ada wuduk, tapi aku nak kita tajdid wuduk. Tak apalah, settle lah lagu tu. Aku yak gapo saya muni. Nampak tengah angur je. Bukan selebriti aku dah tengok-tengok ni. Yang penting saya muntah. Dah ada ni. Cara keluar daripada masalah tadi. Sebab dia kata kalau taraddud, kalau dia pergi dalam keadaan taraddud, tak sah. Kalau pergi dalam keadaan syak, ni cerita lain. Kalau dalam keadaan syak, thumma bana annahu muhdith, kemudian terbukti dia muhdith, tak sah juga. Jadi lagu mana nak jawab tuan-tuan? Pada saya lah. Tapi tuan-tuan kena tanya ustaz lain lah. Pada saya, buat putusan lalu. Lagu mana nak buat putusan? Istishabul asal. Betul tak? Kita bawa hukum semula ni. Kalau let's say kita lepas maya zuhur nanti, kita semaya molek-molek ada, lepas tu mari kelah gitu gini, masuk waktu asar. Ada wuduk ke tak? Perut dia gurung-gereng ni, perut ni tak sedap ni. Tapi dia tak ingat dia ketuk kau, dia gapo kau tak. Jadi hidup main wasyak gitu. Kalau ikut hukum asal dia adalah suci lah dia. Sebab dia confirm dah dia ambil wuduk, dia dah pergi semayang, dan dia syak dia batal ataupun tidak. Jadi dalam hal keadaan tu jawab putusan lalu, aku lah ni berwuduk, tidak berhadas, tidak gapo. Nampak tak? Sebab apa? Istishabul asal. Lepas tu bila orang azan, kita pergi pakai tahap ni tajdid wuduk je lah. Nampak tak? Jangan duk gemak ada tak ada, tak apalah, kira tak ada lah, ataupun kira tajdid wuduk, hak tu tak boleh. Sebab kena tahaqqukul muqtadi. Tak? Wallahu alam. Kalau saya salah,
Tanya ustaz lain, baikilah royak lah saya mula. Tapi waktu je lah cara saya mengeluarkan diri saya daripada masalah isu benda ni. Sebab benda ni orang awam tanya. Tak, kerana kalau kita tak yakin ada wuduk ke tak boleh tak, kalau kita ikut ni letih tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian maksudun hasan. Maksudun hasan, tujuan dia ialah apa? Bezakan antara ibadat dengan ibadat, bezakan antara ibadat dengan adat. Faham tak? Itu antara bendanya. Faham tak? Haqiqatun hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyyatun syartun wa maksudun hasan. Niat ni tuan-tuan, apa tuan-tuan nak kena niat? Dia ada beberapa pilihan. Raf'ul hadath, ataupun ada fardul wudu, ataupun at-taharah lis-salah, ataupun istibahah muftaqiran ila al-wudu dan seumpamanya. Tapi yang paling mudah kita buat nawaitul wudu. Faham tak? Nawaitul wudu. Dalam masalah nawaitul wudu ada khilaf di kalangan para ulama mazhab Syafi'i, boleh tak kita sebut nawaitul wudu sahaja? Masalahnya benda ni saya dengar di sekolah rendah dulu, nawaitul wudu. Dah tu mudah sekali. Jadi pakai ginilah nawaitul wudunya tuan-tuan. Dah dulu nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala aja. Kita budak malah nak ngapa? Ada ustaz ngajar nawaitul wudu lillahi ta'ala. Hatulah kita apanya. Bila kita ngaji makin tinggi, ulama khilaf. Boleh ke tak boleh? Setakat tu sahaja. Jadi yang murajjah dalam mazhab, fatwa dalam mazhab boleh. Maksudnya boleh, tapi ustaz kita tak sure lah. Dia kata supaya kita keluar daripada khilaf. Sebab nanti dalam masalah mandi, kalau kita kata nawaitul ghusla saja tak sah, tak cukup. Sebab apa? Dia kata mandi ni mungkin ada mandi sunat, mandi untuk sejukkan badan. Ada pun wuduk ni apa sah pula? Kita tanya, bukankah ada wuduk sunat? Jalah ada wuduk sunat, tapi tak ada wuduk saja-saja. Betul tak? Ada saja-saja ni. Semata-mata nak wuduk tak ada, mandi ada. Memang ada mandi sunat, mandi hari Jumaat, mandi hari raya. Tetapi mandi menyejukkan badan pun ada, mandi membersihkan diri pun ada. Jadi kerana ada kemungkinan tu, maka ulama kata tak padan kita kata nawaitul ghusla saja. Tapi ada pun wuduk, memang wuduk ni dari sudut syarak, hak tu lah wuduk hak syar'inya. Faham tak? Dia tak ada wuduk saja-saja nak suruh sejuk badan, tak ada. Jadi dia kata wuduk tu wuduk syar'i lah. Tak ni Pak Mu ni. Jadi riwayat hak kita boleh rafa'al hadath, ataupun ada fardul wudu, ataupun at-taharah lis-salah, ataupun istibahah atau muftaqirin ila al-wudu, whatever. Tapi saya hafalnya nawaitul wudu lillahi ta'ala, khalas, and that. Nampak tak? Dan kena niat ni tuan-tuan. Kita niat ni waktu pertama kita basuh tempat yang wajib. So timbul isu lon ni tuan-tuan niat, kita ke mana tuan-tuan basuh muka ke, tuan-tuan mula basuh tangan? Teka ni biar tak ada hadiah pun. Apa hukum hadiah dalam kuis? Masa kita ngaji kitab sabaq ataupun kitab sibaq, kitab sabaq wal rami, muktamad mazhab tak boleh pertandingan kecuali dalam masalah kuda dengan memanah sahaja. Jadi majlis-majlis ilmu yang buat kuis gitu gini, pertandingan siapa dapat paling tinggi, jawab soalan dapat hadiah gini, halal ke haram? Kalau ikut kitab mazhab-mazhab tak lepas laka tuan-tuan. Tapi ada kitab-kitab moden yang ditulis untuk bahas benda ni saja. Ada syekh kata kalau pertandingan untuk ilmu agama boleh, kalau kuis matematik ke pun tak boleh. Oh, banyak orang kita buat haram lah ni. Kalau duduk kira lah sebab tak tahu nak buat apa lah. Okey, boh. Teka, saya teka tak ada hadiah tak apa. Gapo dah nak ayat saat ni? Tuan-tuan niat mana? Sekmo ni nak khiri syiasat dah ni, kuliah syariah ni. Mesti buat membaca nawaitul wudu pagi hari duduk sini tak? Ke tak? Aku kacak ni sekmo ni geger aku. Niat wuduk mana niat wuduk? Masa basuh kepala ke masa basuh tangan? Masa buka lah kan? Gitu. Lepas tu masa basuh tangan ni buat apa? Niat sunat? Kau tak niat apa-apa sekmo ni?
Ilmu ni berat dah ni, benar ni. Ulama kita kata hak terbaik masa kita basuh tangan, kita niat buat sunat wudu. Faham tak? Ketika mana kita berkumur, ketika mana kita masuk air dalam hidung, hak tu termasuk dalam sunat wudu. So, bila kita sapu muka kali pertama setuh tu, masa tu kita niat hak rafa'al hadath ataupun niat wudu dan seumpamanya lah. Tetapi ada juga qaul yang mana kalau kita niat wudu pagi hari lagi, ketika mana kita basuh tangan, dikira selagi mana kita tidak menafikan niat tersebut sampailah kita basuh muka, ataupun sekiranya kita, dia panggil ada, kita meneruskan niat tersebut, kita istidamah niat tersebut, continuity dengan niat tersebut sampailah kita basuh muka. Nampak tak? Boleh juga gitu. Tapi biasa saya buat ialah, kalau saya basuh tangan, saya kata ni niat sunat wudu, hak ni pun sunat wudu, hak ni pun sunat wudu. Bila basuh muka tu baru nawaitul wudu lillahi ta'ala, ataupun nawaitu rafa'al hadath lillahi ta'ala. Berharap hak tu maksud athani ghaslul wajhi ma'aha, iaitu kita membasuh wajah, iaitu bahagian pertama daripada wajah, tak kiralah daripada bahagian mana pun, ma'aha, iaitu bersama dengan niat. Maksud tak boleh kita niat di rumah kita ataupun di bilik kita pergi kolah masjid, tak di kolah masjid masa tu kita basuh niat pagi hari kita boleh. Sebab dalam mazhab Syafi'i niat ni kok mana pun mesti muqtarinan bil fa'al, mesti kena serentak dengan fa'al, kecuali pada beberapa benda yang mana dibenarkan untuk awal. Nampak tak? Al-thani ghaslu. Okey, setengah fuqaha dia kata kalau ghaslu dengan baris atas ghain, ni bukan dalam bahasa, ni istilah fuqaha. Kalau ghasl dengan baris atas ghain tu, dia menunjukkan kepada basuh. Faham tak? Tapi kalau ghusl bid-dhamm ataupun bid-dhammah, hak tu menunjukkan kepada mandi. Hak ni tafriqah yang dibuat oleh sebahagian fuqaha. Sebab tu kalau kita baca bab mandi, kita kata kitabul ghusl ataupun babul ghusl. Maksud kalau kita baca bagi depan tu, kita faham mandi lah tu. Habis dah. Sikit lagi, tak habis lagi furudul wudu ni. Empukmu nak pergi maya kan, nak tak pandai wudu lagi. Jadi maya tu tak apa, sepah kasar kat air waktu dia. Lah ni kena berwuduk dengan cara yang betul. Budak ni kata masa ngaji fiqh manhaji mula, kita orang tak ada solat lagi, baru sampai azan je ustaz tu tak mari mengajar. Dia lah guna fiqh manhaji, dah tak mari mengajar. Lepas tu hari telefon tu kita kelas berapa, budak ni kata ustaz kita periksa dah hari ni. Nak oyak kita ni kadang-kadang Allah lah, tak cara ke ilmu pengetahuan kan. Jadi macam lemak ni mari atas dah, jom makan maya dulu. Semalam mak saya beli lopak tikai. Tahu tak lopak tikai? Hak warna hijau, hak putih, ada pulut merah tu. Saya duk tengok lopak tikai tu sebulan dah masa duk Jordan. Sepupu saya buat jual. Lepas tu saya bangun lambat sebab saya makan ubat resdung ke apa semua. Dekat nak waktu Jumaat, saya duduk Kelantan mari. Saya sampai KL malam tadi. Jadi mak kata ada lopak tikai tu, makanlah. Saya pun nak makan juga, tapi pergi mandi dulu. Mandi orang azan tu ubik dengan kata bola tu, pergi cari pinggir. Nak makan lopak tikai ke masa ni orang bel dah. Tak apa mak. Tak, kita pun mulalah syarah kepada dia. Bila ada benda yang jarang kita makan, kita teringin, tak boleh makan dulu. Kalau dalam kitab gugur sembahyang Jumaat. Sungguh. Tapi tak okey gugur sembahyang Jumaat, lopak tikai sudah dah tak. Tapi kalau mak kita duk tengah buat lopak tikai tu, gugur sembahyang Jumaat tu tunggu. Saya dak dalam mazhab Syafi'i ada, dalam mazhab Ahmad ada. Sebab tu orang ngaji ni sebenarnya dia banyak dalil. Jadi aku nak jaga pasal ni. Ghaslul wajhi ma'aha wa hadduhu ay haddul wajhi min manabiti. Manabit ni tempat tumbuh kan, sya'rir ra'si, iaitu rambut kepala, ila muntaha al-lahyain. Sini ni lahyain ni kan. Hak ni tuan-tuan kena cari buku pula, kena cari gambar dalam Google ke apa yang tulis anggota-anggota dalam bahasa Arab, baru tuan-tuan tahu. Ataupun ada gambar pasal bulu mata ni gapo,
tepi ni panggil gapo, sini orang panggil gapo, sini orang panggil gapo, ghamam duk mana, izab duk mana, apa tak? Kalau tahu tu insya-Allah patut type dalam buku bahagian ni, senang. Lain kali kita tak payah cerita panjang. Ila muntahal lahyain. Lahyain orang panggil apa? Rahang dalam bahasa Melayu. Lahyain. Wadzaqan, dan juga dagu. Tulan, iaitu memanjang, wa ardan, melebar, mendatar. Minal udhuni ilal udhun, daripada telinga ke telinga. Jadi sebenarnya cerita tuan-tuan, rambut ni setengah orang kan dia ada macam anak rambut dekat kawasan ni kan, anak rambut yang panggil sebagai ghamam. Jadi tuan-tuan, hak tu pun kena basuh juga, sebab dia kata ghaliban. Biasanya rambut tumbuh mana tuan-tuan? Rambut kalau saya sini lah, ada setengah orang bila dia ada ghamam, dia ada macam rambut kat dahi ni kan, jadi dia tak boleh nak start basuh di bawah tu, dia kena naik lagi lah ke atas. Supaya apa? Supaya dia start di tempat yang mana tumbuh rambut ghaliban. Tak? Jadi sebenarnya ceritanya, kawasan bulak muka kita ni kita kena pelebih. Kalau daripada atas ni biar kena atas kepala ni, tak, sampai bawah ni dagu, sampai dada ni lah. Sebab dagu ni tak wajib kita basuh pun, sebab wajah ni ialah ma taqa' bihil muwajahah, iaitu kita nampak masa kita kecek dengan dia lebih kurang dalam majlis takhatub yang biasa, percakapan biasa yang ditakdirkan oleh para ulama 1.5 meter lebih kurang. Faham tak? Jadi kalau kita duduk 1.5 meter, tak payah tak ada tekak apa saya ni, orang tak nampak lah bawah ni. Jadi bila tak nampak bawah ni maksudnya hak confirm lah bahagian muka hak ni je lah tak. Cuma kita pelebih sikit. Faham tak? Kita pelebih sikit. Dia hak telinga ni pun kita kena pelebih jugalah. Tulan daripada atas ni sampai bawah, ardan daripada telinga ke telinga. Dengan hak tepi ni kenalah rambut ke apa semua ni kan. Jadi dia kata apa ghaliban, sebab ada orang yang mana dia botok rambut je duduk tengah ni. Jadi tak wajib dia start basuh daripada sini, dia kena start basuh daripada kebiasaan orang tumbuh rambut. Ada orang yang mana ada rambut sini, jadi dia kena basuh atas lagi. Nampak tak? Itu yang dimaksudkan sebagai ghaliban. Ya ada orang kau ghaliban sini? Apa tak ada? Dah aku syarah kot sebelah mana? Ada ghaliban. Nombor 2. Dia tak ada dalam matan tetapi dalam syarah. Dia kata wahadul wajhi tulan min manabiti sya'ril ra's ghaliban ila muntahal lahyain wadzaqan. Min al-udhun ila al-udhun fa min al-wajhi, dia kata maka termasuk dalam wajah al-bayadul mulasiqu lil udhun. Saya tak tahu al-mawjud bainahuma wa bainal idhar. Dia ada sin mana dia izar tu tahu tak tahu izar tu apa? Ni saiban ni kan. Saiban ni linga tak? Jadi dia ada kawasan ni. Kawasan ni tuan-tuan, hak tu wajib juga untuk kita basuh. Senang cerita kena linga lah senang cerita. Nampak tak? Kemudian apabila kita basuh muka, segala bulu-bulu yang ada di atas muka kita, terutamanya orang lelaki, ada atas muka ni wajib untuk kita basuh. Wajib untuk kita basuh. Kecuali janggut. Dia kata kecuali janggut. Dan juga aridain. Aridain ni hak jambang kita ni lah. Ni saiban, izar tadi ni kan. Kemudian kita ada aridain, kita ada janggut dan juga jambang. Lihyah, janggut, aridain, jambang. Jadi janggut ni ada 2 kemungkinan. Hak tak ada janggut tu memang tak ikut sunnah. Kemudian hak tebal sekira-kiranya apa tebal ni, kita tak nampak dia punya kulit, betul tak? Bila kita kecek dengan dia dalam jarak 1,5 meter, kita tak nampak kulit dia. Maka tu dia hanya perlu basuh yang atas je lah. Tak, basuh yang bukan atas, yang permukaan tak. Dan dia tak perlu sela, yang dinamakan sebagai takhlil. Tapi sunatlah kalau dia sela. Tapi kalau orang janggut nipis pun saya ni hak nampak kulit, maka wajib untuk kita basuh secara sempurna dan last sekali kita sela. Nampak tak? Biar kena air tu ni. Orang Tina kalau dia ada janggut, tak
tak kira nipis ataupun tebal, memang kena basuh sampai kena air ke bahagian kulit dia. Sebab apa? Sebab orang wanita tidak disyaratkan untuk, bukan dia tidak syaratkan, tidak disunatkan untuk ada janggut. Faham tak? Tapi kalau ada orang ada bulu-bulu atas muka ni, lelaki ataupun perempuan, nipis ataupun tebal, maka wajib untuk dia sampaikan air. Sebab ni bukan kawasan janggut yang dituntut untuk ada apa? Ada bulu-bulu tu. Nampak tak? So, wallahu a'lam bissawab. Kita orang Melayu ni senang sebab janggut kita nipis-nipis je. Dia apa lagi anak ayat? Tak ada lah. Yang ketiga, al-thalith, sikit lagi. Al-thalith, ghaslul yadain ma'al mirfaqain. Yang ketiga, basuh kedua tangan bermula daripada kawasan ni. Kuku-kuku ni kena tengoklah sampailah ke kawasan mirfaqain. Mirfaqain ni tuan-tuan, setengah ustaz kita kata kalau kita tak lagu ni kena ambil daripada sini ni. Tak? Oh, ni banyak ni. Oh, kena ambil daripada sini ni. Nampak tak? Jadi kalau hok duk main loleh ke atas ni banyak tak lepas lah. Senang cerita. Sebab tu kalau buat baju kena longgar sikit. Kalau gemuk pas saya ni letih nak kat sini. Pergi ambil tekanan darah dah ni rasa ni. Blood pressure dah ni. Payah. Jadi kadang-kadang dia menyebabkan tak sempurna wuduk kita tu. Faham tak? Sini ni. Kawasan ni. Tengok lemak banyak tu. Nampak tak? Tuan-tuan? Kemudian segala benda-benda hak boleh menghalang wuduk ke apa semua ni kita kena buang lah. Kecuali hak memang hak tak boleh nak buang dah. Gapo benda hak tak boleh nak buang lagi ni? Boleh buang belakang. Cat kita boleh buang, liquid kita boleh buang. Cuma kita bersungguh ataupun tidak cari alat untuk buang benda tu. Tak? Kalau zaman dulu lain ceritalah. Teknologi kurang jadi nak buang tu payah. Ala kullin kalau ada lah senang cerita puak mu berwuduk sama dah kan. Jadi kena cek lah benda-benda mana menghalang wuduk. Azan dah. Ghaslul yadain ma'al mirfaqain. Ar-rabi' masu syai'in min basyaratir ra's aw sya'ratin fi haddihi. Hak ni kita ulang banyak kali dah ini. Syai'in min basyaratir ra's. Kita bukan basuh, kita sapu. Syai' dah nakirah pula. Maksudnya apa sahaja bahagian daripada kulit kepala. Kalau kita botak ataupun kalau orang tak botak pun dia letak tangan dia walaupun dia tak sapu. Mazhab Syafi'i ni yang paling penting sampai basah lembab tu ke kepala ataupun ke rambut kan. Dia tak wajib untuk gerak tangan dengan nama sapu. Ataupun kalau dia malah ambil wuduk gitu gini, dia pun letak kepala dia bawah shower tu pok jatuh air. Tak apa, cukup dah. Sebab yang paling penting untuk sapu sahaja, untuk basahkan. Kalau basah terus tak ada masalah. Ataupun ambil wuduk di kolah malam-malam pok selai lagu tu, tak ada masalah, boleh walaupun tidak perkataan masah. Kalau setengah mazhab macam mazhab Imam Ahmad, sebab dalam ayat tu kata wamsahu, dia kata kena gerak juga tangan. Tapi mazhab Syafi'i tak. Yang paling penting husulu balal, iaitu ada basah di rambut. Kalau kita basuh kau, kalau kita selai kau tak kisah, yang paling penting kena. Ataupun satu rambut tetapi dengan syarat fi haddihi, rambut tersebut ataupun kulit tersebut di dalam had kepala. Had kepala ni mana tuan-tuan? Tuan-tuan tengoklah sampai belakang ni kan. Had kepala. Sekira-kiranya kalau ada orang tu rambut dia panjang sampai ke punggung dia, lepas tu dia pun sapu rambut dia gitu, tak sah. Sebab dia kena sapu di dalam had kepala. Ramai sangat budak lelaki hari ni bila dia basuh rambut, dia basuh depan ni. Sekira-kiranya kalau kena hak depan, hak bojeng dia hak di tengah cokeng tu, tahu tak cokeng? Tak. Kalau dia sentuh bawah ni tak apa sebab dia di kawasan kulit kepala tak. Kena sikit pun tak apa. Tapi kalau dia hak ujung ni, aku tak tahu siapa rambut cokeng lagu tu lah ni. Artis. You tinggi lah, you tinggi. Lepas tu dia pun pergi seh gitu. Tak jadi tuan-tuan. Sekira-kiranya kalau dia tarik, benda tu keluar daripada kawasan kepala. Ramai sangat budak tak cara benda ni. Nampak tak? Ramai sangat tak cara benda. Ataupun budak lelaki, dia ada rambut panjang, dia sanggul. Sanggul dalam kawasan kepala dah. Dia tak sanggul. Siapa? Ben Amir. Kau siapa? Kau mungkin ada Ben Amir. Aku tak kenal. Tapi aku rasa dia dah tu. Mak aku dah tengok cerita tu. Jadi dia sanggul rambut dia. Jadi dia pun
sapu, memang dia rasa dalam kepala dia dah tak. Tapi kalau dia tanggalkan ikatan tersebut keluar daripada kawasan kepala, tak sah. Faham tak? Tu maksud dia fi haddihi. So ambil tak tapal lagi ni lah. Kalau orang tu dia nak jaga bojeng dia ke apa semua, ambil alah puk tak gini, tak payah gerak, tak payah apa. Jangan buat kat depan ni peh lagu tu, kamu tak apa. Al-khamis ghaslul rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima, kita kena basuh dua kaki termasuklah ka'bain. Al-ka'bain ni al-azmani an-nati'an, iaitu ni lah orang panggil apa ni, bukan buku lali kau orang panggil ni. Hak belakang ni tumi, hak ni buku lali. Okey, jadi basuh secara lengkap dengan kuku dia, dengan kaki dia hak merekah tu. Tak, biar sampai tak ada dah lah. Yang keenam, as-sadis at-tertib ala hadhil kaifiyah. Dia kena tertib lah, dia tak boleh mendahulukan. Kalau dia basuh kaki dulu, tiba-tiba dia pergi basuh kaki dulu, baru nak basuh muka, kaki tu kira void lah, tak sah lah. Dia mula dengan, kalau dia niat kaki, tak boleh lah, dia kena niat di kepala tadi tu, ataupun ketika mana dia basuh tangan tak, dia tengah at-tertib ala hadhil kaifiyah. Ada kau orang berwuduk tak ikut kaifiyah? Mazhab Abu Hanifah wuduk ikut kaifiyah. Cumanya kalau kita nyelai dalam masalah tertib ni, sekali selai tu kita niat wuduk lalu, lepas tu bangun. Sekira-kiranya kita menyelam dalam satu masa yang mana kalau kita ikut tertib tak ada sudah sah tak wuduk kita. Kalau kita ikut tertib, kita ambil masa berapa minit berwuduk? 2 minit. 2 minit ke 3 minit? 3 minit. Okey. Jadi adakah bila kita menyelam tu, kita kena duduk dalam air tu untuk tempoh 3 minit baru dikira sah wuduk kita? Tak. Duduk di tasik kenyal ni, selai tu, nawaitul wuduk lillahi ta'ala. Adakah dia wajib duduk 3 minit untuk terhasilnya tertib sebagaimana kebiasaan dia, baru dia boleh naik untuk dikira wuduk dia sah? Tak wajib. Yang paling penting, dia nyelai je lah, kena semua. Masa dia niat, saya kata less than 30 saat. Tak. Nafas dia lemah, gemuk. Tak. Jadi dia turun 30 saat, dia niat, bangun, okey, sucilah dia daripada hadas kecil. Walaupun tak cukup 3 minit, hak biasa dia tertib. Wallahu alam. Saya pernah buat kalau malah-malah agak nyelai lalu. Tak, 30 saat sudah ada wuduk. Jadi kadang dalam kita gosok lah kan. Gosok ni tak wajib pun. Mazhab Syafi'i yang paling penting, zan ghalib kena ada air. Mazhab Malik dia wajib tadlik. Jadi mazhab kita tak perlu. Zan ghalib tengok kepala botak okey, tak ada masalah, tak ada apa semua. Okey, 30 saat naik, okey, sempurna. Tertib tak dikira dalam masalah tu. Wallahu a'lam bissawab. Tak habis ni ngaji lagu ni. InsyaAllah dah kita seadanya. Lepas tu makan pula. Terpulang lah tuan-tuan nak makan ke nak maya. Tapi orang qamat dah kan, dengan orang azan dah kan. Masuk pukul berapa ni? Sepatutnya 2.30, tapi boleh 2.40. Pukul 3 nak balik dia, baik tak payah masuk. Tak. Boleh ke? InsyaAllah kita sambung. Jangan makan kat kau. Sila.